Okey doktor, kita boleh mulakan sesi webinar pada petang ini. Okey, saya bagi pihak IPG Kesah dan juga Jabatan Kecemerlangan Akademik ingin merakamkan terima kasih kepada doktor kerana sudi menerima pelawaan saya untuk berkongsi tentang PLC dan impak terhadap penyelidikan. Okey, sebelum kita mulakan sesi pada petang ini, biar saya bacakan dulu biodata Dr. Zanatun. Okey, nama penuh beliau ialah Zanatun binti Haji Iksan, pensyarah kanan Pusat Kajian Pembudayaan STEM, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, dan beliau mempunyai kelayakan akademik iaitu Ijazah Sarjana Muda Sains Nuklear UKM yang beliau terima pada tahun 1990, diikuti dengan Diploma Pendidikan Sains Universiti Malaya 1994, Sarjana Sains UTM 1994 dan Doktor Falsafah beliau dalam bidang pendidikan sains dari Universiti Malaya pada 2011. Kalau saya teliti, bidang kepakaran, penyelidikan dan juga pengalaman beliau adalah sangat banyak ya doktor. Sebenarnya 6 muka surat saya dapat di sini tentang biodata doktor. Izinkan saya pilih yang berkaitan dengan penyelidikan dan PLC sebab saya memang minat bahagian tu doktor. Boleh? Boleh doktor? Boleh Dr. Mala, tak payah. Okay. Banyak-banyak lah. Sebab saya memang nak baca banyak sebenarnya, tapi saya nak fokus pada apa yang saya minat lah. Okey, kalau kita lihat di sini beliau telah membangunkan 15 modul dan 2 kursus di peringkat fakulti. 3 daripada modul yang dibina telah mendapat pengiktirafan IP dan beliau sebenarnya telah memenangi banyak anugerah kualiti pengajaran atau inovasi. Maksudnya bersama kita ni ialah seorang yang sangat kreatif, menang banyak inovasi. Okey, beliau telah memperolehi anugerah sebagai pensyarah di Fakulti Pendidikan dan anugerah inovasi iaitu anugerah perkhidmatan cemerlang pada 2004, 2014, 2019. Telah memenangi 32 anugerah kualiti pengajaran atau inovasi di peringkat fakulti Universiti Kebangsaan dan Antarabangsa, mendapat tempat pertama dalam kategori pentaksiran dan penilaian K Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran UKM pada 2017 dengan memperolehi RM1,000, mendapat tempat ketiga dalam pertandingan pitching Hari Inovasi Fakulti Pendidikan kedua pada 2014. Tak dengar suara. Tak dengar suara? Suara saya? Sekarang dah dengar, Okey. Memperolehi 5 pingat emas, 12 pingat perak dan 10 pingat gangsa dalam pertandingan inovasi di peringkat fakulti kebangsaan antarabangsa yang dilakukan secara individu atau bersama pelajar di bawah penyeliaan beliau. Seterusnya, beliau menjadi pemeriksa luar bagi penilai buku UTM, penilai artikel dalam jurnal iaitu sebanyak 14 penilaian ya. Dan penerbitan beliau kalau kita tengok di sini sebenarnya beliau telah hasilkan 83 artikel dalam jurnal bertaraf ISI, WOS, Scopus dan ERA dan berwasit sejak tahun 2003 sehingga kini. Okey. Dan beliau telah menghasilkan 4 buah buku dengan penerbit UKM. Ianya merupakan hasil tesis kepada buku, penyunting buku berkaitan kajian pembelajaran ya, lesson study, buku berkaitan pendidikan STEM, penerbitan buku hasil tesis pelajar dan juga 12 buah penulisan dalam bentuk bab dalam buku. Beliau juga telah membentang sebanyak 34, telah membuat pembentangan iaitu sebanyak 34 persidangan di dalam dan di luar negara dari tahun 2009 hingga 2020
29 daripada pembentangan adalah di peringkat antarabangsa dan 5 di peringkat kebangsaan. Dan beliau juga telah dijemput sebagai ucap tama atau keynote speaker dalam persidangan penceramah jemputan dalam simposium, inovasi pengajaran, pembentang plenary, moderator dalam forum dan dalam seminar berkaitan pengajaran dan pembelajaran. Beliau juga terlibat sebagai penceramah jemputan sebanyak 16 jemputan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Dan beliau juga telah memperolehi grant penyelidikan dan telah selesai 21 grant. Sungguh mengkagumkan ya doktor. Okey. Dan sebenarnya kalau kita lihat di sini ada banyak publication journal dan prosidi, dan beliau juga telah membuat perkongsian kepakaran dan kepakaran beliau sebenarnya adalah dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran, pedagogi, penilaian dalam pengajaran, kaedah kualitatif, kaedah kajian tindakan, aplikasi perisian Vivo, okey, kajian pembelajaran lesson study dan pendidikan STEM. Okey, dan kita boleh lihat okey, beliau sebenarnya seorang yang berbakat dan mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang. Okey, jadi sebenarnya tujuan saya menjemput Dr. Zanatun untuk membuat perkongsian pada petang ini ialah kita nak lihat bagaimanakah PLC dan alat-alat kolaboratif PLC ini boleh digunakan untuk menghasilkan penyelidikan. Apakah cara kita boleh gunakan alat kolaboratif PLC ini untuk membuat terutamanya lesson study, sebab Dr. Zanatun ialah seorang yang telah melakukan banyak penyelidikan berasaskan kepada alat kolaboratif PLC, terutamanya lesson study, dan beliau telah membuat pembentangan di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Dan objektif utama saya sebenarnya untuk membuat siri PLC ni supaya pensyarah-pensyarah IPG KESA dan juga guru-guru dan pensyarah kolej matrikulasi mempunyai kesedaran ataupun diberi penerangan tentang cara-cara menggunakan alat kolaboratif PLC untuk membuat penyelidikan, dan pada masa yang sama memberi satu laluan ataupun memberi satu awareness kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan membuat pembentangan di peringkat antarabangsa, terutamanya dalam WALS 2021 dan juga 2022 yang akan diadakan di Malaysia tahun depan. Okey, Doktor, sekarang saya ingin serahkan sesi ini kepada Dr. Zanatun supaya beliau dapat membuat perkongsian tentang PLC dan impak terhadap penyelidikan. Silakan Doktor. Terima kasih Dr. Mala dan juga semua ahli jawatan kuasa dalam dalam tim ini untuk melaksanakan webinar ini. Ada 3 siri yang saya difahamkan dan saya siri kedua. Dan juga terima kasih kepada IPG khususnya yang sudi menjemput saya lah untuk share tentang pengalaman saya lah melakukan lesson study dan juga PLC di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa ya. Jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang dapat hadir mendengar perkongsian saya ni ya. Boleh dengar ya Dr. Mala? Boleh Doktor, jelas. Okay. Jelas. So saya nak share dulu ya. Masuk ke sana. Boleh nampak ke yang saya share ni? Boleh Doktor, boleh. Okey. Okey, terima kasih kepada semua. Apa yang diminta oleh saya ialah satu perkongsian tentang PLC dan impaknya terhadap penyelidikan ya. Jadi kalau kita lihat dalam gambar-gambar ini, kita tahu bahawa PLC adalah satu platform ya untuk guru-guru pendidik berkolaborasi ya untuk meningkatkan professional learning community, iaitu pembelajaran secara berkomuniti, pembelajaran secara bersama, pembelajaran secara berkumpulan ya. Kalau kita tengok gambar-gambar ni semua adalah berkaitan dengan kolaboratif antara guru-guru dengan sama ada guru di peringkat sekolah dan luar. Jadi nampak macam meriah. Jadi nama je sendiri dah menunjukkan satu orang kata apa,
kita rasa seronoklah untuk berkongsi dengan rakan-rakan guru dan juga pendidik sama ada di peringkat di sekolah ataupun di tempat lain dan kita tahu bahawa dengan kolaboratif ini tujuannya adalah untuk kita berkongsi dan meningkatkan pembelajaran dan juga pengajaran kita supaya pelajar yang kita didik itu menjadi seorang menghasilkan pembelajaran yang terbaik mungkin. Okey. Seperti yang kita sedia maklum, saya rasa bila kita kata PLC, semua guru-guru di peringkat kementerian telah diberikan pendedahan secara menyeluruh di mana kalau ikutkan definisinya iaitu committed, guru-guru yang sangat committed bersungguh-sungguh untuk bekerjasama. Sekarang kita beri ruang kepada rakan-rakan lain untuk melihat kita, melihat pengajaran kita dan khususnya kepada pembelajaran pelajar. Dan guru-guru yang berusaha untuk mencari secara inquiry untuk kebaikan dan juga hasil kejadian pelajar kita. Jadi untuk yang itu saya rasa kita sedia maklum bahawa matlamat utama antara idea utamanya di dalam PLC ini adalah iaitu kita ada fokus kepada pembelajaran pelajar. Bukan fokus kepada guru tapi fokus kepada apa yang pelajar-pelajar kita dapat. Sebab itulah perlunya kolaboratif. Kita tak mampu nak buat sendiri Jadi kalau kolaboratif ni adalah satu matlamat yang paling penting sekali. Sebelum ni mungkin kita seorang-seorang nafsi-nafsi sendiri-sendiri, tapi dengan adanya kolaboratif banyak benda yang kita boleh buat Dan kita nak lihat juga bagaimana student achievement. Itu antara main idea lah yang hendak capai di dalam PLC ini. Pihak kementerian Kementerian Pendidikan juga telah mengeluarkan kit ni, dah diwakilkan kat mana-mana tentang kit ni. Kita boleh study lebih mendalam. Boleh dapatkan secara ni lah dalam PDF-nya di dalam website semua Jadi kalau lihat kepada semua kit yang ada di dalam tools, alat kolaboratif dah ada dalam PLC tadi tu, dalam bukit tadi tu, saya nak kaitkan dengan study the lesson. Maknanya semua tu adalah berkaitan dengan kita study lesson kita. Sama ada menggunakan book club, sama ada menggunakan video kritik, sama ada menggunakan learning walk dan sebagainya. Apa yang kita ceritakan, apa yang kita discuss, apa yang kita bincangkan adalah lesson kita. Itu fokusnya. Jadi walaupun ada sedikit perbezaan inilah definisi kalau kita lihat, kalau di peringkat antarabangsa, lesson study itu adalah apa-apa yang kita buat berkaitan dengan lesson kita. Maknanya study the lesson. Sebab tu kita ada persatuan antarabangsa WALS, World Association on Lesson Study. Namun tidak jauh daripada kita punya konsep jugalah PLC ni, iaitu kita study lesson kita untuk melihat macam mana pembelajaran pelajar. Okey. Jadi bila kita cerita dengan lesson study, saya nak masuk sikit dengan sejarah nak bagi supaya kita ni sebenarnya bukan masih tidak ketinggalan walaupun kita lambat tapi masih tidak ketinggalan Pada tahun 1995 bermula daripada kajian tim Senan PISA didapati ada 3 negara yang tinggi pada waktu itu, Jepun, Jerman dan Amerika Syarikat Dan antara ketiga negara itu Jepun yang paling tinggi dan di sini pakar-pakar pendidik di peringkat antarabangsa dunia melihat apa yang dilakukan oleh Jepun. Apa yang dilakukan oleh mereka hingga kan menarik pakar-pakar pendidik ini untuk datang. Rupanya ini telah menjadi satu budaya orang Jepun yang namanya Chongyukenyu. Saya tak tahu betul ke tak saya sebut, masih lidah Malaysia bukan lidah Jepun. Tapi itulah sebenarnya hakikatnya mereka menjadi satu budaya di kalangan pendidik di Jepun sehingga kan dia pun macam terkejut. Ini adalah rupanya yang menjadikan impak yang besar kepada kejayaan TIMSS dan PISA pada tahun itu. Jadi pakar pendidik ini telah pergi ke Jepun dan melihat dan membuat kajian seterusnya. Jadi inilah yang saya akan kongsikan tentang lesson study, macam mana nak buat lesson study dan saya nak kaitkan dengan lesson yang kita buat ni, impak dia kepada penyelidikan. Sebab kita tahu bahawa seperti yang Dr. Mala, saya rasa bukan Dr. Mala je yang beritahu, sebelum-sebelum ni pun kalau anda semua, guru-guru semua ada terlibat dalam mana-mana PLC yang perkongsian PLC, kita sedia maklum akan ada satu seminar ataupun conference persidangan antarabangsa tahun depan. Jadi di sini saya nak berkongsi tentang langkah-langkah bagaimana pelaksanaan lesson study dan bagaimana boleh
sampai ke peringkat perkongsian dan penerbitan ya. Jadi saya nak share kat ni, tapi mungkin kalau tak dengar, kalau saya share sekali. Kalau tak dengar mungkin dia ada apa tu ayat ada word kat apa tu ditulis kat situ, mungkin boleh ni kot. Doktor tak dengar suara tapi ada perkataan-perkataan tu yang bunyi. Ya. Saya boleh tengok perkataan tu apa yang diucapkan oleh mereka. Okey, saya harap dengan kita melihat apa tu temu bual tadi berkaitan orang yang telah mengalami lesen tadi, dapat kita menunjukkan bahawa orang yang merasai tadi dah dapat rasa satu seronok ya, walaupun diperhatikan oleh orang lain, tetapi itu peringkat awal biasalah benda tu berlaku, tetapi lama-lama kita akan rasa lesen kita tu akan lebih kata bermanfaat dan lebih baik lah ya, dengan bantuan rakan-rakan lain atau melihat lesen kita ya. Okey, berbalik kepada ni lah kitaran lesen study, kita sedia maklum dalam apa tu di Kementerian Pendidikan ya, Pendidikan Malaysia, kita memang ini adalah kita punya langkah-langkah lah yang biasa kita lihat. Namun dia boleh berlaku paling simple ya, paling asasnya ialah ada 4 perkara ya, iaitu belajar, merancang, mengajar dan refleksi. Ya, 4 perkara ni yang biasa kita lakukan lah. Nak mudah orang kata apa proses itu ya. Jadi ada 4 perkara yang perlu kita lalui yang dalam proses lesson study ya. Namun sebelum kita melakukan proses itu, perkara yang lagi penting bagi saya iaitu ada kumpulan kolaboratif itu. Maknanya kita tak boleh kalau kita seorang-seorang dia tak berlaku ya lesson study itu. Jadi kita kena bina kumpulan kolaboratif. Jadi untuk membina tu itu kreativiti di sekolah masing-masing, di institusi masing-masing, bagaimana hendak membina. Ada setengahnya membina kerana dah ada panitia ya, panitia sains, panitia sains matematik sekali. Tengoklah keadaan bagaimana sekolah itu ataupun di institusi itu macam mana. Dia boleh bersama ada dalam bentuk ahli yang sama ataupun ahli yang berbeza, maksudnya subjek yang berbeza. Terpulang macam mana kita nak membina kumpulan tersebut. Yang penting konsepnya ialah kita willing ya, willing to join, discuss ataupun dia lebih kepada volunteer lah, sebab memang kita membutuhkan masa untuk berbincang, tapi kalau kita rasa memberikan impak yang bagus terhadap pembelajaran pelajar kita akan rasa seronok benda ni berlaku ya. Jadi kumpulan itu penting untuk dibina, dan pastinya dalam satu kumpulan tu adalah maknanya ketuanya yang akan memberikan apa tu peneraju kepada kumpulan tersebut bagaimana hendak laksanakan. Paling tidak kita tentukan tarikh bila untuk berbincang ya. Jadi perkara ni perlu dilakukanlah supaya proses itu berlaku dengan lancar ya. Apabila dah ada kumpulan yang bagus, dah ada kumpulan tak kisah berapa orang ya, tapi jangan terlampau ramai. Bila ramai dia akan jadi lain pula kadang-kadang kan. Jadi kalau 2 orang pun dah cukup dah. Jadi siapa yang willing ya, siapa yang willing volunteer untuk terlibat,
kita sama-sama belajar. So apa yang perlu kita belajar dalam membina dalam kumpulan lesson study tersebut? Yang tu yang kita perlu perhatikan ya. Sekiranya ahli dalam kumpulan itu terdiri daripada orang yang pelbagai bidang, ini berlaku kalau kita tengok di peringkat antarabangsa dia dah sampai ke peringkat pelbagai bidang. Ya, masa pemerhatian saya di sebuah sekolah, guru mengajar matematik di peringkat prauniversiti, mengajar matematik, ahli komuniti dia, ahli lesson study terdiri daripada orang sejarah, orang muzik, ya, bahasa. Kerana bila orang yang pelbagai bidang ni mungkin semasa dia berbincang, dia belajar sesuatu, mungkin strategi yang kita kadang-kadang tak fikir pun akan digunakan. Sebab kadang-kadang kalau orang dalam bukan bidang, dia memberikan idea, kalau dia boleh faham tentang konsep dia ajar, maknanya okey lah tu kan. Jadi mungkin dengan adanya idea daripada orang yang pelbagai bidang ni dapat memberikan input yang lebih baik. Kalau satu sekolah yang mempunyai ramai ahli, mungkin kita boleh kumpulkan antara guru baru, guru pertengahan, guru yang senior ya. Sebab ilmu ni adalah terutamanya dalam pendidikan, dia berkembang secara drastik ya. Maknanya walaupun kita guru yang berpengalaman 10 tahun, 11 tahun, sampai kadang-kadang sampai 30 tahun, pendidikan itu berlaku secara cepat. Apa yang kita ada sekarang ni, guru yang 30 tahun mungkin zaman dia tak sama dengan kita. Jadi dengan pelajar-pelajar. Jadi kita perlu berubah. Maknanya pembelajaran tu sentiasa berubah. Sebab tu walaupun guru tu guru berpengalaman dari segi tahun dia mengajar, tetapi banyak benda baru yang boleh kita pelajari. Ya. Jadi dalam hal ni, kenapa lesson study ni untuk pengetahuan, bila kita tukar kepada bahasa Melayu, dia dijadikan, nama dia ialah kajian pembelajaran, iaitu research lesson. Dia satu research di dalam kelas, tetapi bukan pengajaran, tetapi pembelajaran, iaitu kajian pembelajaran berkaitan dengan pembelajaran. Sebab semua kita ni belajar, sama ada guru yang senior, guru yang junior, sebab kita belajar antara satu sama lain. Pelajar pun belajar, guru-guru pun belajar. Pendidik pun belajar sesuatu daripada perkongsian ini. Jadi ini adalah amat pentinglah untuk kita sama-sama belajar. Jadi komponen pertama di sini, fasa pertama ialah belajar. Kalau guru tu ataupun ahli dalam komuniti itu berbagai bidang, memang pentinglah untuk pembelajaran ini. Dan kita berbincang tentang apa? Tentang apa yang kita nak lihat. Sebab proses pengajaran pembelajaran itu berlaku dengan banyak perkara yang berlaku di situ, dan banyak perkara dan berlaku dengan cepat, dan banyak perkara boleh berlaku. Jadi kita tentukan apa yang kita nak lihat. Adakah kita nak lihat tentang pemahaman ataupun konsep, ataupun kita nak lihat tentang pemikiran pelajar, mungkin kita nak tengok kemahiran fikir, ataupun kita nak melihat tentang fikir 21, ada banyak elemen dalam fikir 21, dan macam-macam kita boleh lihat. Jadi tak perlulah kita nak tengok semua nak tengok Jadi fokuslah kepada sesuatu lesson itu, research ataupun isu yang kita nak selesaikan. Kalau kita, sebab tu kita kena berbincang apakah masalah pelajar di dalam kelas ini. Mungkin pelajar masih tak faham tentang konsep dalam matematik, mungkin kalau pelajar sekolah rendah mungkin konsep bahagi tu susah nak faham pelajar ni. So macam mana kita nak bincangkan dengan ahli bagaimana untuk membantu pelajar ni. So yang penting di dalam belajar ni kita kena tentukan apakah perkara yang kita nak lihat, apakah research lesson itu, apakah isunya yang kita nak lihat. Kemudian kita dah tahu apa isunya, jadi kita sebagai ahli itu perlulah pelajari isi kandungan subjek itu supaya kita dapat melihat kesinambungan, sebab kurikulum ini adalah satu ilmu yang dia berkembang ataupun bertambah secara lingkaran macam lingkaran obat nyamuk. Kita belajar di sekolah rendah, kemudian pelajar tu akan belajar di peringkat tinggi, belajar lagi berkonsep yang sama, tetapi ilmu itu berkembang. Jadi kita kena pelajari jugalah apa yang ada di dalam konten itu kalau terutamanya apabila kita nak mengkaji tentang pemahaman konsep. Dan perkara yang penting juga ialah kenali pelajar. Pelajar ni pelajar macam mana yang kita nak hadapi, sama ada pelajar ni dari segi levelnya macam mana, level kognitif macam mana, ataupun ada pelajar yang memang utamanya kalau pendidikan khas kalau guru pendidikan khas, pastinya kita kena kenali pelajar ni macam mana masalah dia, apa masalah dia yang kita perlu tangani. Jadi dengan itu kita dapat merancang apakah strategi yang sesuai,
apa yang kita pelajari dalam fasa ini adalah tujuannya untuk fasa seterusnya untuk kita merancang strategi. Jadi di dalam proses merancang ni adalah perkara yang penting untuk kita ketahui lah ya, kita perhalusi. Seterusnya fasa kedua ialah fasa merancang, iaitu setelah kita tahu background pelajar dan juga apa yang isu yang kita nak tangani. Jadi kita merancanglah lesson itu. Sebelum ni kalau perasan di dalam PLC itu dituliskan lesson study adalah belajar melalui rancangan pengajaran. Tapi bagi saya dia bukanlah semata-mata merancang ya. Yang kita nak lihat dalam lesson study ialah bagaimana pelajar itu belajar. Jadi untuk memastikan bagaimana dia belajar, kita kenalah rancang yang sebaik mungkin ya. Jadi perancangan tu adalah sebahagian daripada proses lesson itu. Jadi bila kita nak mencapai sesuatu pengajaran yang baik, kita kena rancang dengan baik. Jadi bagaimana nak merancang dengan baik? So tadi kita dah pelajari tentang lesson. Jadi kita ambil kira lah mana-mana yang tak dikaitkan di dalam pembelajaran itu. Sama ada di dalam konten ataupun kita nak kaitkan dalam secara kontekstual. Kalau mungkin lesson itu di kalangan orang asli kan, mungkin kita boleh tahu apakah latar belakang dia sehingga kan kita boleh gunakan bahan untuk pengajaran kita. Seterusnya, apakah yang hasil pembelajaran yang hendak dicapai? Hasil pembelajaran difahami dengan jelas. Maknanya dalam perancangan itu pastinya ada hasil pembelajaran. Kita sebagai ahli komuniti perlu fahami apakah hasil yang hendak dicapai sebenarnya. Ya, kita kena jelaslah untuk apa yang dicapai dan kita perlu kita perlu merancang, ahli merancang bagaimanakah strategi yang sesuai. Ya. Saya pernah membuat, inilah student saya telah membuat satu perancangan lesson study ya, iaitu untuk meningkatkan kemahiran fikir di kalangan pelajar-pelajar semasa belajar biologi. Jadi semasa merancang tu of course kita merancang macam mana nak supaya pelajar berfikir. Apa yang dia buat, dia membuat 4 kumpulan supaya 4 kumpulan dalam 4 kumpulan pelajar. Setiap kumpulan tu diberikan tajuk yang berbeza dan diberikan soalan yang high level lah ya, macam soalan yang melibatkan dia boleh berbincang. Jadi kita mengharapkan dengan dia berbincang itu kemahiran fikir itu akan berlaku di dalam proses. Dari segi perancangan itulah yang dilakukan, tapi adakah apa yang kita rancang itu berlaku? Itu akan berlaku pada fasa seterusnya. Ya, kita sedaya upaya merancang yang terbaik lah. Ya. Di sini saya nak tunjukkan sedikit video yang saya ambil daripada buku. Mungkin tak dengar tapi tak apa, just tunjuk tengok je gambar ni sedikit. Video ni dalam masa 4 minit. Di sini adalah nak menunjukkan proses perbincangan sebelum pengajaran ni, macam mana ahli komuniti ini, ahli pendidik ini merancang tentang satu topik untuk pelajar sekolah rendah ya. Jadi just kalau kita tengok inilah apa yang dirancang dia. Okay. Saya ambil sedikit antara gambar-gambar yang diambil lah di situ. Antaranya ialah dia berbincang apakah dalam tajuk ni apa yang hendak diutarakan. Jadi setelah after studying several different lessons dalam teknik, jadi tim tu telah memilih satu untuk dibincangkan seterusnya. Kalau kita mungkin kita bincang, kita nak tengok apa yang nak kita lihat, apa yang kita nak isu yang hendak kita ketengahkan. Itu sebagai research lesson lah yang hendak kita bawa seterusnya. Kemudian teachers try the problem in order to anticipate student thinking. Jadi selepas kita merancang, kita cubalah sejauh mana, kadang-kadang kita rancang je, cuba kita laksanakan dalam perbincangan tu lah, dalam perbincangan belajar tadi kita dah rancang dan kita akan cubalah sejauh mana akan kemungkinan pelajar itu akan hadapi, dan inilah yang dibincangkan oleh ahli tadi, ahli komuniti tentang yang akan diajar oleh pelajar. Persoalan yang hendak dijawab oleh pelajar adalah ini. Inilah iaitu satu pemahaman tentang sesuatu konsep ya yang hendak diketengahkan. Okey, setelah kita merancang tentang rancangan pengajaran kita sebaik mungkin dan kita rasa itulah yang hendak dilaksanakan, kemudian berlakulah open class ya, iaitu proses mengajar. Dan sinilah kita
cuba kata berlapang dada, beri peluang ataupun alukanlah rakan-rakan lain tengok. Jadi jangan risau sebab dalam lesson study ini, dalam observation ini ataupun dalam open class ni, kita tidak memberikan satu tumpuan kepada guru. Kita tidak melihat pengajaran guru. Yang kita lihat ialah pembelajaran pelajar. Yang kita perhatikan ialah bagaimana pelajar itu belajar. Jadi jangan risau, guru-guru memang saya pasti guru-guru ialah dalam culture kita di Malaysia ini, mungkin budaya kita untuk invite, untuk jemput rakan-rakan lain untuk datang ke kelas itu satu yang mungkin bukan menjadi budaya kita ya. Tapi kita lihat kat sana, di luar sana, mereka telah kalau dia tu tak semestinya nak jadi cemerlang baru kita invite orang lain. Tapi kalau kita niat untuk belajar, kalau kita niat untuk memperbaiki lesson kita, kadang-kadang kita shock sendiri dengan lesson kita ya. Kita malu dengan orang lain nak lihat. Jadi kita bukalah minda kita, kita cubalah ya untuk sama-sama rakan-rakan melihat pengajaran kita. Jadi cara untuk nak mengelakkan fobia ke takut dia, sebab tu perlunya ada satu learning community. Ya, bila kita rancang sama-sama pengajaran kita, jadi kita rasa rancangan pelajaran kita yang kita rancang itu adalah kita punya. Bukan cikgu yang mengajar tu saja. Jadi kita dah ada konsep apa? Kekitaan tadi tu ya. Rancangan pengajaran tu adalah kita punya. Bukan cikgu yang mengajar saja. Bukan guru model yang mengajar. Jadi di sini mungkin akan mengurangkan rasa takut guru, akan rasa macam kita ni macam orang kata bila biasanya kalau orang lain lihat, dia akan lihat seolah-olah guru ni ada je kesilapan kan, walaupun dah cuba sedaya upaya sebaik mungkin, tapi oleh kerana kalau orang yang observe tu nak melihat kesalahan, yang tak salah pun jadi salah. Tapi dalam hal ni budaya itu tidak ada. Budaya dalam lesson study adalah perkongsian dan pembelajaran di mana kita nak melihat kemenjadian pelajar, kita nak melihat hasil apa yang pelajar belajar. Hasil pembelajaran pelajar. Oleh sebab itu yang diperhatikan adalah pelajar ya, bukan guru. Okay. Jadi di sini fokus pemerhatian adalah kepada pelajar ya. Tapi jangan sampai mengganggu pelajar ya. Kalau pada peringkat awal mungkin perkara biasa, kalau kita tak biasa buat memanglah pelajar pun akan berlakon kan. Ya, sampai ada juga cikgu kata biasanya pelajar-pelajar ni kalau saya mengajar bising, tapi bila ada orang luar datang di-step. Itu adalah perkara biasa ya. Tapi kalau kita dah buat 2-3 kali, dia akan menjadi biasa. Semua perkara baru akan menjadi satu yang mungkin kejutan. Kekok lah ya, bukan saja pelajar yang kekok, guru pun kekok juga kan. Tapi kalau kita dah biasa, dia akan menjadi satu perkara yang jadi budaya. Begitu juga apa yang saya perhatikan semasa WAS di Singapura ya. Makin pelajar-pelajar tu dia menunggu-nunggu bila lesson study akan dibuat. Sebab dia nak kalau boleh cikgu lain datang untuk memerhatikan kelas. Sebab dia dah biasa dengan keadaan itu. Ya. Okey, seterusnya perhatikan perkembangan pelajar. Ini satu perkara yang bukan mudah ya. Tetapi macam mana nak perhatikan? Jadi di sini perlu ada kemahiran dah. Kalau kita tak biasa, mungkin kita 2-3 kali kita akan mahir. Apa yang kita lihat ialah, sebab tu kita kena fokus tentang apa yang kita nak lihat. Dan fokus tu pun mungkin kita lihat kalau dalam kelas tu ada 2-3 kumpulan, mungkin seorang fokus kepada meja yang ni. Ya, kena pemerhatian berfokus supaya kita boleh lihat perkembangan pelajar tu dari awal sampai akhir. Macam mana pelajar itu belajar, macam sebagai contoh ya, satu pemerhatian di dalam kelas guru praktikal ya. Setelah cikgu tu mengajar dalam masa 15 minit, seorang pelajar masuk ke dalam kelas. Jadi kita perhatikan dan kita kata apa? Kita catatlah. Masuk dalam kelas kerana dia adalah seorang pelajar yang ada aktiviti luas masa tu, mungkin sukan ke atau aktiviti di aktiviti sekolah lah. Dia masuk adalah 15 minit, kemudian dia datang masuk kelas, dia mengucap salam. Assalamualaikum cikgu. Okey, dia duduk. Bila dia duduk, dia tanya pelajar sebelah, mungkin kawan sebelah tu semua belajar, dia tak dilayan. Kemudian kita pula di sekolah, cikgu yang saya perhatikan tu, guru praktikal ya, saya perhatikan
dia papan hitam tu bila dia dah tulis dia padam, dia tulis dia padam. Sebab tu kita tengok apa yang kita perhatikan di Jepun, papan hitam adalah satu tools yang sangat penting, daripada awal sampai akhir dia tak padam. Dan dia ada sistematik cara menulisnya. Jadi dalam hal ni bila pelajar tu tengok papan hitam, dia tak tahu punca. Apa awalnya, apa yang dia pelajari dah tengah-tengah kan. So dia susah nak kata apa, nak tahu apa yang sedang berlaku. Kemudian dia tanya kawan sebelah pun tak layan. Akhirnya apa dia buat? Dah dia gelisah macam tu, akhirnya dia tidur. Akhirnya dia tutup muka, dia letak muka dekat atas meja dia sampailah akhir. Kemudian semasa pembelajaran saya tanya cikgu, saya tanya guru praktikal tu, awak perasan tak pelajar yang berada di meja ketiga? Dia kata dia tak perasan. Kenapa agaknya tak perasan? Kata sebab dia sibuk hendak menghabiskan mencapai objektif. Kadang-kadang perkara ni kita tak perasan. Walaupun kita perhatikan pelajar, dia akan memberi impak sebenarnya kepada pengajaran kita. Kalau kita terus komen cikgu, katalah saya sebagai pemerhati kemudian saya terus komen cikgu tak perasan tadi pelajar yang berada di meja 3 setelah dia datang 15 minit dia terus tidur. Jadi cikgu rasa macam dipersalahkan. Tetapi kalau kita reverse, cara kita membuat penilaian ialah kita lihat pelajar tu apa yang berlaku setelah 15 minit berlaku sekian. Cikgu sendiri apabila kita nyatakan evidence itu, cikgu sendiri kita akan terasa sendiri. Maknanya kita tak tegur cikgu directly. Jadi kita lihat perkembangan pelajar begitu, kita akan rasa saya telah buat satu kesilapan. Jadi secara tak langsung kita akan memperbaiki pengajaran kita. Secara indirect. Okey. Seterusnya apa yang kita perhatikan ialah kita dah ada research lesson, kita dah ada isu, itu yang kita fokuskan untuk pemerhatian yang kita dah disudi oleh ahli lah. Okey. Kumpul data dan maklumat untuk refleksi. Ini adalah sangat penting di dalam membuat pemerhatian, sebab dalam konteks kita ni kita nak buat research. Kita kena kalau bukan research pun nanti dalam PLC seperti yang kita tunjukkan tadi awal, kita ada 3 main idea PLC tadi. Yang ketiga ialah share. Kita tak naklah buat sesuatu kita lepas tu simpan sendiri. Bila kita excited membuat sesuatu, kadang-kadang kita nak share apa yang kita buat. Kita ambil gambar tu, ambil gambar ni, kita nak share apa yang kita buat. Mungkin kita nampak dalam pelajar tuliskan sesuatu yang saya rasa mendapat impak kepada dia faham tak? Sebelum ni tak faham, dia jadi faham. Kita ambil gambar, kita nak share. Ini sebagai evidence. Jadi bila kita membuat refleksi kita tu ada evidence dan mendalam. Kita tak nak refleksi yang surface. Sebagai contoh, bila kita buat refleksi, kita kata pengajaran hari ini menarik, pelajar aktif di dalam kelas, jadi pelajar faham. Jadi semua tu tidak memberikan refleksi yang mendalam. Jadi dengan adanya data-data yang kita kumpul, ini menyebabkan refleksi kita lebih mendalam. Okey. Tidak lihat pengajaran guru, jadi kita tidak lihat apa yang cikgu ajar, tetapi kita lihat pembelajaran pelajar. Seperti saya kata tadi, ini adalah secara tidak langsung akan memberi kesan kepada pedagogi guru juga. Cuma kita melihat ialah pembelajaran pelajar. Okay. Jadi cikgu akan rasa lebih yakin dan lebih seronok lah, kerana dia tahu bahawa orang tak melihat dia secara terus. Okey. Setelah kita perhatikan dengan ada evidence antara evidence yang perlu kita ambil lah, mungkin kita lihat dialog antara guru dan pelajar. Jadi macam mana nak dapat dialog, kita perlulah ada satu alat peralatan yang biasa kita guna, seperti kita record, kita nak tahu apa yang dibincang oleh pelajar. Sebagai contoh, semasa saya cerita tadi tentang perancangan guru yang sebaik mungkin untuk memastikan pelajar berfikir, ahli komuniti tadi telah merancang membuat ada soalan-soalan aras tinggi untuk semua kumpulan. Kemudian setelah selesai pelajar berbincang, pelajar diminta untuk ke depan untuk menyatakan macam mana jawapan kepada soalan aras tinggi tadi. Tapi semasa pemerhatian apa yang berlaku, saya meletakkan kata MP3 lah masa tu di meja pelajar, sebab nak tahu apa dialog ni. Apa yang berlaku, pelajar dia berbincang dengan kawan dia, tak bincang tentang konten pun. Dia kata okey, nanti kamu cuba
cuba tengok dalam buku ni, cuba tengok buku apa jawapan dia. Lepas tu dia sama-sama tengok cari jawapan, ni jawapannya, kamu salin, nanti kamu cakap dia kat depan. Jadi kat situ tak berlaku perbincangan tetapi dia salin jawapan, lepas tu bila ke depan, dia membaca jawapan. Jadi bila kita refleksi, kita tengok dialog tadi, kita dengar balik dialog tadi, jadi kita dapati sebenarnya pemikiran alas tinggi tak berlaku pun kat situ. Ya, lebih kepada pelajar tu menjawab soalan. Mungkin budaya tu dah biasa pada pelajar, yang tu yang kita rasa selepas refleksi kita kena ubah macam mana proses supaya pelajar tu berbincang. Jadi akhirnya perbincangan kali kedua dilakukan, kita nak supaya macam mana strategi kita supaya pelajar tu nanti boleh ke depan dan bercakap berdasarkan kepada perbincangan dia. Jadi kita tak nak, mungkin antara strategi yang digunakan ialah kita tak nak pelajar tu tuliskan jawapan. Kita nak dia ke depan dan dia berbincang, menyatakan apakah yang dia bincangkan tadi. Nampak yang dia tu berbincang. Ya? Jadi dialog ni penting sebagai evidence kepada refleksi yang kita nak lakukan nanti. Kemudian mungkin ada soal jawab yang dilakukan oleh pelajar. Kemudian tingkah laku pelajar, dia punya macam tadi saya tunjukkan bagaimana pelajar tu daripada awal datang akhirnya dia tidur. Itu tingkah laku. Menunjukkan macam mana, menunjukkan iklim kelas tadi tu yang menunjukkan mungkin ada sesuatu yang perlu diubahlah tentang tingkah laku pelajar ni. Kemudian kerja pelajar seperti latihan dia yang mungkin akan boleh kita kongsikan ya. Itu semua data-data. Saya rasa semua kerja-kerja pelajar itu boleh jadikan sebagai data untuk kita bincangkan di dalam antara tools lesson study ialah analisis data kan. So kita boleh bincangkan sebagai perbincangan. Kemudian fokus perkembangan pelajar, bagaimana pelajar itu berfikir, melalui dialog itu kita boleh fokuskan apakah yang kita nampak pemikiran pelajar tu, sebab pemikiran ni berada di dalam otak kan, di dalam kepala tak nampak. Jadi macam mana kita nak tahu dia berfikir? Melalui soal jawab, melalui perbincangan, kita nampak perkembangan pemikiran pelajar di situ. Ya. Okey, ni daripada video tadi, setelah ni dalam proses pembelajaran ya, kelas terbuka, pemerhatian yang berlaku. Tetapi semasa proses ni adalah semasa open dipanggil open class yang besar lah, semasa seminar ya. Jadi dia datang, ramai yang datang, orang daripada luar negara pun sama melihat masa tu ya. Tetapi dia tidak mengganggu pembelajaran ya. Kalau kita lihat kat sini, cara dia memerhatikan pun ada style lah, masuk style kat sini. Kita jangan meletak kerusi. Sebab saya juga semasa pengalaman buat lesson study adalah beberapa sekolah, mungkin budaya kita ni kita hormat dengan orang kan. Jadi kita rasa ada orang luar datang, kita nak hormat dia, jadi kita letaklah kerusi kat belakang supaya orang luar yang kita hormati ni boleh duduk dengan selesa. Tapi sebenarnya benda ni telah ditegur juga oleh pensyarah daripada Jepun. Dia kata kita nak tengok lesson, kita nak tengok apa yang pelajar buat, kita nak dengar apa yang dia ucapkan. Kalau kat belakang macam mana kita nak dengar pembelajaran dia? Jadi di tempat lain dia tak bagi kerusi. Jadi kita kena lihat apa yang dipegang ini adalah rancangan pengajaran. Maknanya sebelum dia datang dia dah study dulu rancangan pengajarannya dan melihat proses pembelajaran ini dan mungkin dia ada fokus lah yang telah dibincangkan apa yang dah dilihat. Okey, jadi ini yang macam tajuk yang kita bincangkan tadi. Kita lihat pelajar dalam video, di sini juga ada video yang saya akan tunjukkan, tapi oleh kerana video tu 4 minit, jadi saya ambil lah sedikit ya apa yang dibincangkan oleh kumpulan ini ya. Kalau kita lihat dia punya words, itu tadi dia punya dialog antara pelajar ni, macam mana dia berbincang tentang hendak menyelesaikan soalan tersebut ya. Jadi antara dialog antara dua orang pelajar ni, dan kita pun boleh melihat dia punya bagaimana perubahan muka dia daripada macam bertanya sesuatu belum selesai lagi masalah ya. Jadi kepada satu yang perubahan muka dia rasa dapat menjawab tu dengan seronok lah. Ni proses perbincangan dia. Okey. Jadi nampak ya macam perubahan ada semasa dia menyelesaikan masalah tadi, bagaimana
bagaimana perubahan muka dia. Bila dia dapat selesaikan, dia dapat satu jawapan, rasa seronok. Itu adalah proses pembelajaran ya, yang kita akan lihat sebenarnya. Jadi ini first teaching untuk grup ni dia buat 2 kali ya. Ini salah seorang daripada gurulah yang mengajar. Okey, saya mungkin saya tengoklah ya, apa yang dibincangkan tadi ya, sampailah. Maknanya mungkin satu meja ni, satu kumpulan ni ada orang yang fokus melihat pembelajaran ini. Untuk grup lain ada orang lain yang lebih fokus. Supaya kita boleh selesaikan perbincangan, kita boleh dengar perbincangan dia dan kita boleh berikan refleksi dengan sebaik mungkin. Kan? Okey. Jadi daripada situ, saya pernah juga. Okey. Daripada situ analisis yang dibuat ya, 22 orang pelajar dapat jawablah soalan dengan baik, dengan betul. Kat situlah dia punya hasil daripada analisis yang dia buat tu ya. Kemudian 5 orang masih tak dapat lagi ya. Kemudian ini hasil daripada refleksi yang dia dapat. Dan daripada sini kesimpulan dia dapat ni, kemudian dia buat satu lagi perbincangan untuk lesson yang kedua. Ya. Okey. Seterusnya fasa keempat adalah fasa refleksi ya. Fasa refleksi dan perkara yang dibincangkan adalah berkaitan apa yang telah diperhatikan semasa open class. Ya, perbincangan dalam kumpulan berdasarkan proses pemerhatian yang telah dilakukan. Kena dilakukan sebaik mungkin ya, immediately selepas proses pembelajaran itu supaya kita tidak lupa ya. Jadi di sini oleh kerana kumpulan kita ni ataupun yang kita tengok lesson tadi, video tadi, ini adalah dipanggil pemerhatian yang besar kerana adalah berdasarkan kepada seminar conference. Jadi pemerhati terdiri pada orang yang pelbagai bidang dan juga orang luar ya. Jadi di sini perlulah ada perbincangan yang lebih memberikan makna dan boleh menarik perhatian semua. Perlulah ada knowledgeable others, ada moderator yang mana knowledgeable others ni maksudnya orang yang mungkin lebih berpengetahuan, lebih berpengalaman. Orang kata mungkin kalau di sekolah boleh juga orang guru di sekolah tu menjadi knowledgeable others kerana mereka dah lebih berpengalaman. Sesiapa saja yang rasanya sesuai boleh dilantiklah. Maknanya orang yang meneraju perbincangan dalam refleksi ini. Kalau kita menyebut orang luar, mungkin kita daripada PPD ke boleh jadikan sebagai knowledgeable others. Ataupun pensyarah di universiti ke ataupun di IPG ke ya. Tetapi kalau kita buat lesson itu di kalangan maknanya tidak dibuka kepada sekolah luar, tidak dibuka kepada masyarakat luar, mungkin kita buat masa kecil-kecilan boleh terdiri daripada semua ahli daripada sekolah itu saja. So bergantung kepada bagaimana cara kita melaksanakanlah lesson tadi itu ya. Okey, ini untuk perbincangan yang lebih orang kata bermakna dan lebih baik dapat inputnya, mungkin perlulah ada orang yang berpengalaman lah ya. Kemudian dimulakan dengan refleksi guru yang mengajar ataupun guru model yang mengajar bagaimana perasaan dia ya. Kemudian ulasan pemerhati, semua pemerhati yang datang memberikan ulasan dan berserta dengan evidence. Setiap perbincangan tadi, perbincangan di dalam refleksi perlulah disertakan dengan evidence. Maksud evidence kat sini mungkin gambar, mungkin dengan dialognya ya. Yang diambil lah semasa pemerhatian tersebut. Dan boleh juga kalau ada pakar-pakar yang ada di dalam kumpulan itu boleh memberikan ulasan juga ya. Dan yang paling penting lah saya rasa di dalam keseluruhan proses ini ialah cycle reflection tadi tu ya. Bila reflection ni adalah yang akhir ya. Jadi inilah proses perjalanan daripada awal kita berbincang membentuk kumpulan ya. Kemudian belajar sama-sama, iaitu berbincang sama-sama, kita merancang sama-sama,
mengajar dan yang mengajar seorang-seorang lah, tak bersama-sama seorang guru mengajar, tetapi oleh kerana rancangan itu adalah rancangan kita bersama, jadi kita rasa ini pengajaran kita. Tetapi ahli kumpulan tak boleh ganggu lah. Dia cikgu seorang mengajar tetapi dia melihat macam sejauh mana perancangan dia tadi tu dapat dilaksanakan semasa proses PNP. Kemudian membuat refleksi sama-sama, berperbaharuilah sekiranya nak dilakukan lesson kedua. Tetapi sekiranya kita tak nak buat lesson kedua ataupun gelung kedua pun tak ada masalah. Sebenarnya apa yang berlaku daripada awal sampai ke akhir, semua individu yang berada di dalam pemerhatian, individu yang terlibat di dalam lesson study, dia telah belajar sesuatu. Walaupun dia orang luar yang baru datang, yang baru melihat pengajaran, dia tak terlibat dalam proses perancangan, dia hanya melihat open class, dia pun belajar sesuatu daripada proses pemerhatian ini. Jadi ini adalah study, ini adalah satu journey yang menyebabkan kita dapat sesuatu yang boleh kita pelajari. Okey. Ini perbincangan selepas inilah post lesson discussion, selepas pemerhatian. Jadi ini orang yang ini lebih kepada knowledgeable others lah, dan juga moderator, boleh juga sebagai moderator yang melancarkan proses perbincangan. Ya. Jadi semua yang tertampal ni ini kira sebagai evidence lah, maknanya apa yang dibincangkan tadi tu ada kontennya, bukan setakat surface ya. Dibincangkan dengan mendalam dan sesuatu yang bermakna lah kepada mereka yang menghadiri perbincangan ini. Ya. Okey, saya tak. Jadi okey. Antara inilah post lesson discussion. Jadi dalam refleksi tadi, dalam post lesson discussion tadi, kita meneliti semua hasil pembelajaran pelajar. Dalam rancangan tadi kita ada beberapa hasil pembelajaran, kemudian kita teliti ya, sejauh mana ia telah dicapai, ya, bagaimana proses pembelajaran itu berlaku, ya. Jadi perkongsian maklumat berdasarkan evidence dan juga yang kita telah ambil semasa proses pembelajaran. Sebab tu elok diletakkan nama pelajar, nama pelajar. Kalau dalam kumpulan tu ada namanya Desi, Farha, Emma, tuliskan. Tak kisahlah nama tu nama betul ataupun nama ni lah. Sebab mudah untuk kita memberikan satu perkongsian lah. Mungkin pelajar ni ciri-cirinya macam mana ya. Lebih bermakna lah kalau kita meletakkan nama. Okay. Kemudian dalam proses itu kita pun fikirkan macam mana kalau kita nak buat lesson yang kedua, kita fikirkan macam mana penambahbaikan supaya boleh diperbaiki dan meningkatkan pembelajaran pelajar. Mengemukakan pandangan dan perbincangan refleksi itu perlu aktif. Sebab tu perlunya ada moderator ataupun knowledgeable others tadi supaya perbincangan itu akan lebih aktif dan bermakna. Seterusnya refleksi secara mendalam berserta bukti. Iaitu mendalam tu bermaksud kita bincangkan tu secara serius lah serius. Dan mungkin kalau ada orang yang macam tadi mungkin ada expert ke yang ada di dalam grup tu, mungkin dia boleh kaitkan dengan teori terus ataupun dia boleh kaitkan dengan model-model tertentu. Itu satu pembelajaran yang dapat dikongsikan bersama ahli yang lain, ya. Kemudian refleksi bersifat profesional, ya. Kritikan untuk meningkatkan profesional. Memang kita kata kritis, ya. Kita buat satu refleksi perbincangan yang kritis. Kritis maknanya kita mengkritik tetapi bersifat profesional. Dia tidak menjatuhkan seseorang, ya. Ya, itu yang dikatakan perbincangan yang profesional lah, kritikan yang profesional. Kemudian komen dicatat, dokumen dan rujukan ditambah baiklah. Of course adalah catat, maknanya setiap ahli dalam kumpulan tu dia mencatat sebab kita faham memang kita perlu ada sediakan dokumen, tapi jangan jadikan dokumen ini sebagai satu bebanan. Jangan jadikan dokumen ni sebagai satu yang kita rasa macam sukar sangat. Saya difahamkan dokumen yang diperlukan mungkin satu line je untuk ni. Yang lain tu tambahan lah. Tapi kalau kita rasa kita seronok melakukan proses ni, kolaboratif ni, kita rasa memang kita nak share dengan kawan-kawan, share dengan orang lain. Jadi kita rasa macam
dokumen yang kita sediakan ni bukanlah satu bebanan kerana kita nak share gambar-gambar ke rancangan yang kita dah buat. Mungkin kita ada ada lampiran-lampiran yang kita nak sertakan. Jadi ini akan menjadikan satu proses yang dapat memberikan impak dan juga kebaikan kepada orang lain lah apabila mereka melihat dokumen kita. Okay. Jadi akhir daripada proses lesson study ini cycle daripada awal tadi, daripada membina kumpulan. Membina kumpulan saya nampak kalau ikutkan dalam lesson ni memang kita ada 4 yang main 4 yang main. Tetapi yang seperti saya kata tadi yang awal-awal dalam konteks kita di Malaysia ni oleh kerana kolaboratif ni mungkin bukan budaya kita lagi. Jadi bagi saya itu adalah satu perkara yang penting yang kita kena selesaikan dulu, yang kita kena bentuk dulu. Kerana dengan kumpulan inilah yang lain tu, langkah yang lain tu akan berjalan dengan baik. Ya. So setelah habis langkah-langkah ini daripada membina kumpulan sampailah kepada refleksi, mungkin kita boleh renung balik sepanjang kita menghadiri melaksanakan proses ini. Kita fikir, kita tanya diri kita, did you learn something valuable? Kita yang merasai ni, yang mengalami proses tu, dapat tak, adakah kita dapat sesuatu yang bermakna di dalam proses ini? Ya? Saya dah pasti berdasarkan temu bual saya kepada pendidik-pendidik yang telah melaksanakan, dia dapat sesuatu yang sangat bermakna. Walaupun dia dah sampai 35 tahun pengalaman mengajar, 25 tahun pengalaman mengajar. Dia dapat sesuatu yang bermakna kerana pendidikan ni adalah satu yang kata berubah secara cepat. Ya? Jadi mungkin dulu lain, sekarang lain. Jadi dia belajar sesuatu sebenarnya di dalam proses ini. Bukan saja belajar di segi strategi tetapi belajar tentang manusia juga. Ya? Okay. Did you develop the eyes to see student? Memanglah sebelum ni mungkin kita lihat student tu asyik salahkan student je. Kan? Kita mungkin kalau kita kata kenapa pelajar-pelajar tak tanya soalan? Itu satu soalan yang saya pernah tanya kepada student saya yang guru-guru yang sama belajar. Kalau kita tanya kenapa bila kita tanya soalan, kenapa pelajar jawab? Kalau kita kata ada tak soalan apa-apa, tapi pelajar kita tak nak tanya soalan. Kenapa ya? Daripada soalan itu, antara jawapan yang diberikan ialah kita semua salahkan student. Kerana student tak berfikir, kerana student tak fokus, kerana student ni semua student. Ya? Tapi kita tak fikir pun sebenarnya aku buat apa ya? Kita tak fikirkan apa aku patut buat sehingga kan student kita boleh tanya soalan. Jadi sekarang mungkin dengan budaya yang kita alami, bila kita mengalami proses lesson study ini, sekarang cara kita berfikir pun dah berubah. Sepatutnya lah cara kita melihat pelajar pun dah berubah. Ya? Mungkin selama ni kita asyik nak menyalahkan pelajar, tetapi sekarang kita merasakan bila kita letak dalam, bila kita berada di dalam proses itu, kita akan melihat bagaimana pelajar itu boleh belajar. Apa yang perlu kita lakukan supaya pelajar itu boleh belajar. Cara kita melihat pelajar pun diharapkan dapat berbeza lah, dapat berubah lah. Ya. Kemudian seterusnya antara perkara yang juga penting sangat adalah relationship. Oleh kerana sebab tu PLC sangat penting. Ya, fokus utamanya ialah kolaboratif guru, kolaboratif pendidik, hubungan antara pendidik itu sendiri. Sebab tu bila kita kata macam mana nak membina kumpulan, kita nak orang yang memang willing, memang kata volunteer. Saya ada juga pernah ditanya oleh guru-guru semasa saya buat bengkel casual study di sekolah. Antara persoalannya ialah macam mana kalau cikgu tak nak? Saya kata kalau tak nak tak payah paksa. Jangan paksa. Ya. Kalau paksa nanti lain jadinya. Jadi tak apa, biar dia tengok dulu ya, kita buat macam mana. Mungkin lepas tu kita buat perkongsian ya, antara satu idea yang penting dalam tadi dah kita buat sharing ya. Bila kita share mungkin dia nampak rasa ada perubahan macam ni. Lambat laun dia akan ikut. Jadi tak perlu drastik sangatlah ya. Jadi kita kena ada sesuatu yang menarik dia, akhirnya dia akan ikut lah. Kalau sekolah itu ataupun institusi itu memang mewajibkan, kadang-kadang dia terpaksa. Tak apa, peringkat awal mungkin terpaksa, tapi lama-lama perubahan bila dia dah tahu macam mana dia akan, cara dia melihat pelajar pun berbeza. Dia akan rasa bermakna lah kalau dia ikut ataupun join dengan kumpulan itu ya. Jadi ada perubahan lah ya. What do we want to change in our next cycle?
apabila kita telah melihat proses pembelajaran itu, ya. Okey. Jadi semua proses itu tadi saya nak kongsikan. Ini buku yang telah saya tulislah kerana ini dapat dana Sumitomo Foundation, ya. Memang matlamat saya ialah untuk buat step by step how to do lesson study dalam bab ini. Mungkin boleh kalau nak baca boleh, itu satu output yang dalam kajian saya berkaitan lesson study lah, ya. Okey, penerbit UKM. Okey. Hasil daripada tadi, ya, apa yang kita lakukan oleh kerana tajuk kita hari ini ialah kita nak fokus kepada macam mana nak terbit ataupun macam mana nak jadikan dia sebagai satu research. Jadi antara sharing kita ialah research dalam bentuk penulisan. Ya. Tadi kita buat, kemudian kita rancang sama-sama, kita memerhatikan, tak naklah habis di situ je kan. Bukanlah, memang kita akan buat dokumen. Kalau berdokumen mungkin kita share dengan guru besar, mungkin kita share dengan pentadbir, kita share dengan kementerian, itu je. Tapi kita nak lebih daripada itu. Sebab apa yang kita buat, ini adalah satu amal jariah. Kita nak jadikan ini sebagai satu amal jariah yang berpanjangan. Jadi bagaimana caranya? Antaranya ialah kita share semasa seminar, kita share kat mana-mana lah, kalau jemput untuk share, kita share. Ya? Kita share dalam penulisan, macam penulisan buku pun boleh. Baru ni saya ada buat satu perancangan untuk menulis bab dalam buku, masing-masing ada pengalaman. Jadi buat dalam bentuk bab dalam buku kepada SIC Plus. Jadi share kat situ, ya, supaya orang lain boleh baca dan bermanfaat, ya. Kerana ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang kita boleh manfaatkan kepada orang lain. So melalui sharing, ya. Jadi pengalaman ni saya dengan pelajar saya, Cikgu Aini Azia ni, seperti yang pernah mungkin dia pun pernah kongsi juga pengalaman mula-mula membuat lesson study, ya, apabila 2 orang daripada Jepun, Nagoya University, datang untuk melihat lesson, ya, dan masa tu Cikgu Aini mengajar matematik. Jadi dia punya research lesson dia ialah dia nak tengok tentang mistake dalam matematik lesson ni. Itu je fokus dia, ya. Jadi walaupun itu fokusnya, pembelajaran akan dilihat daripada awal sampai akhir lah, ya. Of course dalam penulisan perbincangan ini dia akan ada format dia lah, ya, ada format cara menulis. Itu mungkin kita boleh buat bingkai yang lain lah kalau nak tengok macam mana cara menulis dan sebagainya. Jadi maknanya sebab tadi kan lesson study adalah satu dipanggil research in classroom. Study the lesson. Maknanya kita buat dan kita jadikan dia sebagai satu kajian yang sistematik dan kita tuliskan, ya. Dan contoh ni dalam lesson yang Cikgu Aini tu, yang ini outputnya, apa yang berlaku setelah pemerhatian, ambil video semua di dalam kelas, kemudian ini salah satu cara analisis, ya, tak semestinya macam ni. Ini salah satu cara yang saya tunjukkan, yang ini dialami lah di dalam kelas ini. Lesson tadi di transcribe, ya, lesson tadi di transcribe di dalam bahasa Melayu kerana dia mengajar dalam bahasa Melayu. So ini ditranskrip dalam bahasa Melayu. Kemudian dibawa balik ke Jepun, ditukar dalam bahasa Inggeris. Oleh kerana analisis tu dilakukan beberapa kali oleh orang Jepun, ya, dia tak boleh berbahasa Melayu dan tak familiar sangat dalam bahasa Inggeris. Jadi ditukar ke bahasa Jepun, ya. Jadi dilakukan oleh salah seorang pelajar. Dia pelajar Fakulti Pendidikan dulu, masa master, dan dia sambung belajar di peringkat PhD di Nagoya. Dialah yang translate, ya, daripada bahasa Melayu ke bahasa Inggeris dan bahasa Jepun. Jadi semua dialog pengajaran ini diberikan di kalangan guru-guru dan juga pensyarah. Adalah beberapa siri perbincangan untuk menganalisis pengajaran ini. Okey. Saya mungkin nak share tentang tadilah saya stop dulu sharing. Sebab saya nak share artikel tadi, ya, sebab kita nak tengok bagaimana dia boleh memberi impak kepada ni lah penyelidikan. Okey, dah nampak ke artikel ni? Nampak doktor, clear. Okey. Ni artikel yang tadilah yang saya tunjuk sebahagian. How teachers respond to student mistake in lesson.
Tapi dia buat pendekatan ialah cross cultural analysis tentang matematik lesson ya. Ini format dari segi penulisan lah. Itu mungkin itu bengkel lain lah kalau nak buat penulisan kan. Just nak tunjuk maknanya dia ada apa tujuan kita nak buat lesson ni, kemudian metodologinya, finding dan juga inilah dalam abstract dia. Ini oleh kerana jurnal ni adalah jurnal International Journal of Lesson and Learning Studies. Memang ini format dia. Apa saya nak tunjukkan ialah tentang mana ya? Saya dah yang saya nak fokus kat sini. Research design. Ini teori-teori model yang digunakan lah. Okey. Okey. Apa yang maknanya pengalaman kita bila kita mula nak buat, kita dah tulis dah. Ini adalah kata metodologi, sebahagian daripada metodologi macam mana kita collect data. Kalau kita lihat kat sini ya, lesson tu diperhatikan ya masa tu 1 hari bulan 3. 1 hari bulan Mac 2013. Di sekolah menengah, boarding school ya. Kita tak boleh tulis nama sekolah tu lah. Ini dah etika dalam pendidikan. Dia kata secondary boarding school in the city of Seremban, Malaysia. Ya, sekolah tu. Kemudian di situ dah selesai lesson, post lesson discussion terus dibuat ya, immediately lepas kelas tu. Adalah perbincangan sikit-sikit kat situ pun dah ada data juga. Kemudian further discussion dia buat yang ni saya buat lah. Kalau kat Malaysia ni dia minta saya buat. Lepas tu dia buat juga dekat Jepun. Ya, pada Ogos 30, 2013 setelah pengajaran tadi ditranscribe, dialog tadi ditranscribe, baru kita ada transcribe tadi. Sebab cara analisis dia ni ialah kepada transcript based analysis. Itu prosedur yang digunakan. So dia ajar saya macam mana transcript based analysis. Pada Ogos 30 Ogos ni ya. Kemudian discussion masa tu ada satu grup, kemudian saya pergi lagi buat lagi di sekolah pada 19 di kalangan guru-guru di sekolah itu pula ya, 2 kali. Di Jepun pula ya, apa yang berlaku, dia buat perbincangan ya dengan 37 orang educators dekat Jepun pada 21 Disember 2013. Ya, kemudian di kalangan educator pula dekat Nagoya 7 hari bulan. Maknanya dia dicatatkan proses yang berlaku. Ini adalah metodologi sebenarnya. Ya, yang perkara yang sebenar yang kita lalui, proses daripada awal sampailah akhir ya. Kemudian dia bincang lagi, further discussion dilakukan ni masa ni kalau kita lihat ni ya, di 2013 2014. Pada 2015, pada masa tu kebetulan saya ada school based conference. Saya ke sana, saya bawa dengan Cikgu Aini tu sekali, dengan Cikgu Aini tu ke sana. Dan masa tu dia berbincang lagi di kalangan lecturer daripada ni lah, ada pegawai daripada kementerian dia pun datang juga untuk bertanya lanjut tentang lesson ini. Maknanya apa, proses tu berlaku lah. Jadi saya rasa benda ini adalah satu yang kata bermakna lah kalau dibincangkan dengan baik. Okey. Kemudian orang Nagoya tu ya, dia datang lagi ke Malaysia. Masa tu saya memanggil ialah pelajar-pelajar PhD. Bila dia datang nak tengok lesson tu, nak analisis lesson tu, saya panggil student-student saya ya, dan untuk membincangkan tentang lesson itu. So apa yang saya nak highlightkan kat sini ialah tentang macam mana proses itu dilakukan dan kita tuliskan di dalam artikel ini. Okay, kalau yang saya highlightkan ni, the lesson was planned by a teacher. Ini group collaboration lah. Group lesson study yang dibentuk oleh sekolah itu ya. Ada 3 orang bersama dengan cikgu lah, bersama cikgu dengan 4 orang. Masa saya datang, saya minta pada BPG masa tu manakah sekolah yang rasanya okey lah, sebab kita nak orang luar datang kan. Jadi kita nak tanya sekolah yang rasa memang bagus melaksanakan lesson study. Jadi dia berikan sekolah ini. Maknanya bila saya tanya, memang Cikgu Aini dan beberapa rakannya ada perbincangan tentang lesson study ini. Itu yang kita tengoklah. Maknanya grup tu telah dibentuk lagi dan telah membincangkan tentang lesson plan sebelumnya lagi ya, untuk persediaan semasa pemerhatian pada
pada apa tu pada bulan 3, 13 dan 13 tu. Okey. Okey, ini yang sekejap ya. Saya dah habis ya. Ada nak tanya soalan dulu ke macam mana, nak teruskan dulu ke? Doktor, sebenarnya Ya. ada 2-3 soalan panjang-panjang. Oh ya. Doktor. Jadi biar saya tanya soalan tu dulu boleh? Oh ya, okey boleh. Okey, sekejap doktor, saya tengok soalan. Stop sharing lah dulu. Okey, soalan pertama doktor dari Nur Adzlina Kamdani. Dia kata kalau katakan Cikgu A menggunakan rancangan pengajaran beliau di dalam kelas dan ahli kumpulan lain hadir sama dan sama-sama melakukan pemerhatian, maksudnya observation is done, perlu atau tidak ahli kumpulan beliau menggunakan rancangan pengajaran yang sama di dalam kelas Cikgu B atau Cikgu C? Yang tu satu soalan doktor. Lagi satu, dan perlukah kita membandingkan hasil pemerhatian di antara kelas yang diajar Cikgu A dan Cikgu B? Maksudnya kat sini ada 2 soalan doktor. After observation, okay, RPH itu boleh diguna pakai di kelas cikgu-cikgu yang lain tapi dia hadir sama dalam observation, ataupun boleh bandingkan pemerhatian tu di antara kelas Cikgu A, Cikgu B atau Cikgu C. Itu soalan dia doktor. Okey, kalau saya boleh reflect balik soalan pertama tadi, ini saya anggap learning community tu, kumpulan kolaboratif itu terdiri pada guru yang sama. Mungkin satu panitia ke? Itu boleh. Anggapan saya lah sebab nak guna lesson plan yang sama kan? Boleh doktor. Kena anggap macam memang macam tu. Jadi kalau maknanya dalam satu learning community tu ramai. Satu sekolah tu saya faham, kalau sekolah yang memang grade A yang ramai pelajar, beribu-ribu pelajar, memang learning community tu panitia dia ramai dan kadang-kadang satu tingkatan 2-3 orang guru yang mengajar. Okey, mungkin dalam langkah yang pertama tadi ialah katalah seorang guru tu telah merancang, tetapi kita perlu bincanglah tentang lesson tadi. Maksudnya tak bolehlah ambil 100%. Kena ahli lain kena faham. Ini kalau saya orang luar pun contohnya semasa conference, saya nak tengok open class, kita orang luar pun kita kena faham tentang lesson rancangan pengajaran, lesson plan yang telah disediakan. Jadi kita kena study juga ni macam mana sekurang-kurangnya dapat input jugalah daripada ahli-ahli lain. Okey. Jadi adakah lesson itu boleh digunakan kepada yang lain? Bila kita dah merancang, kemudian kita melakukan pemerhatian, mungkin kelas yang kita perhatikan itu dia tidak sama dengan kelas-kelas yang lain. Sebab apa? Matlamat kita ialah nak melihat hasil pembelajaran pelajar. Bagaimana pelajar itu belajar. Mungkin respon pelajar di kelas A tak sama dengan respon pelajar di kelas B. Sebab yang kita nak lihat ialah pelajar. Sebab tu lesson study tu kita tak fokus sangat kepada saya fahamlah mungkin pemahaman cikgu sebelum ni ialah belajar melalui rancangan pengajaran kan. Tapi sebenarnya rancangan pengajaran tu penting tapi bukan fokus sangat kepada menyediakan rancangan pelajaran yang terbaik. Sebab mungkin rancangan pelajaran kita bina itu sesuai untuk kelas ni tetapi tak sesuai untuk kelas lain. Maknanya kita kena bincang juga untuk pelajar yang ni mungkin apakah yang terbaik untuk pelajar tu. Itulah respon saya. Okey, tu yang pertama ya. Yang kedua tadi apa ya Cikgu Mala? Dr. Mala? Dia kata banding. Boleh tak kita bandingkan hasil pemerhatian di antara kelas A dan kelas B yang diajar oleh cikgu berlainan? Okey. Kalau ia sebagai satu research lah, mungkin kalau kita nak lihat perbandingan menggunakan teknik, kalau katalah kita mengajar satu strategi kita menggunakan kelas A dan kelas B. Kita banding bukan nak banding mana yang mungkin mana yang baik atau tidak, tapi mungkin kita banding kalau kelas A apa yang berlaku, kalau kelas B macam mana pula berlaku. Sebab yang kita lihat ialah proses pembelajaran pelajar. Jadi mungkin tak sama. Kita bandingkan bukan nak melihat mana yang bagus tak bagus, tetapi kita banding, kita lihat
apa yang berlaku pada kelas A, apa yang berlaku pada kelas B. Mungkin kelas A berjaya, kenapa berjaya? Mungkin kelas B tak berjaya, kenapa tak berjaya? Yang kita lihat adalah proses, ya, proses pembelajaran itu. Ya. Doktor, maksudnya di sini apabila cikgu A dah mengajar gunakan RPH tu, selepas pemurnian, selepas refleksi dan penambahbaikan, RPH itu boleh diajar oleh cikgu B di kelas lain. Betul tak doktor? Yes, selepas refleksi, fasa refleksi dibuat pemurnian. Tetapi yang dimurnikan tu pun tidak semestinya sesuai untuk kelas B. Betul tak doktor? Yes, betul. Sebab betul, student yang berlainan, setting yang berlainan, student dia berlainan. Betul tak doktor? Betul ya. Lepas tu bila kita nak bandingkan, kita bukan bandingkan cikgu, cara pengajaran cikgu, kita hanya bandingkan hasil pembelajaran tu di antara student kelas A dengan student kelas B. Betul doktor? Ya, betul. Okey. Jadi saya harap Puan Nur Azlina Kamdani faham ya jawab soalan. Kalau tak ada boleh tulis di bahagian chat. Okey, yang ini soalan kedua doktor. Daripada Muhammad Arif Abdul Ghani, beliau merupakan pensyarah Kolej Matrikulasi. Faham? Okey, dari segi dokumentasi, macam mana doktor mungkin untuk rujukan pada masa akan datang selain membuat penulisan untuk pembentangan? Saya sebenarnya soalan ni saya tak berapa faham sebenarnya. Dia tanya tentang dokumentasi. Jadi bolehkah kita panggil Encik Muhammad Arif Abdul Ghani untuk jelaskan soalan beliau doktor? Boleh. Encik Arif? Ya, saya ada doktor. Maksud saya Arif. sebab kita kan ada memanglah untuk LS dia ada borang toolkit dia kan untuk kita ni isi kan. Tapi biasanya kita ada banyak mazhab kan Dr. Zanata dan untuk kita sebenarnya untuk tujuan untuk kita juga, lepas tu untuk kita sharing dengan kita punya rakan-rakan. Jadi benda tu untuk didokumentkan. Kita sekarang ni pun senang kan kalau apa-apa kita masuk dalam drive kan, senang nak capai kan. Jadi dari segi dokumentasi untuk kita apa yang kita dah buat tu, selain kita tulis untuk bagi presentation dekat convention dan sebagainya. Macam saya ada juga doktor masa saya nak tanya tadi, doktor pun dah bagi tahu kan. Doktor kata macam simple je buat macam satu page ke apa kan, cuma mungkin apa yang lebih mudah lah untuk kita amalkan. Macam mana doktor? Terima kasih. Terima kasih Cikgu Muhammad Arif. Okey, berkaitan dengan dokumentasi saya difahamkanlah semasa bermula 2011 bila lesson tadi tu disebarkan dan akhirnya masa tu saya ingat dekat PPG Dr. Roslan antara masalah di kalangan guru-guru ialah dokumentasi. Bila diteliti kenapa jadi masalah? Kalau kita rasakan dokumentasi tu macam satu yang berat jadi akhirnya Dr. Roslan dia telah melihat jangan jadikan dokumentasi itu satu yang membebankan. Jadi as simple as sebenarnya mungkin pihak kementerian atau penjabatan dia nak melihat bagaimana adakah kita melakukan yang of course lah ini perkara biasa. Guru besar pun nak tengok dibuat ke tidak, bila nak buat, berapa orang buat. Mungkin dokumentasi yang lebih kepada teknikal. Tapi bila saya rasa kalau kita dah passion kat situ, kita akan buat lebih daripada itu. Yang akan diberikan oleh pihak pentadbir mungkin dokumentasi yang simple. Tapi kita boleh buat lebih daripada itu, tak ada masalah. Dan terpulang pada kita lah macam mana nak jadikan supaya orang lebih faham tentang lesson yang kita buat. Dan saya percaya memang bila kita melaksanakan ni dengan baik, bagi kita tak ada masalah untuk menjadikan satu dokumen yang sampai kepada orang yang akan melihatnya nanti. Okey, Cikgu Dr. Mala. Tengok di bahagian chat ada dua soalan tapi ada permintaan doktor sebenarnya. Ada pensyarah Kolej Matrikulasi minta supaya doktor share link yang buku LS tu ataupun artikel yang doktor tulis tu. Boleh nanti. Kat link nak link. Lagi satu ialah permintaan dari warga IPSA sendiri doktor. Kalau boleh tolong share PowerPoint ni sebab ada di antara mereka ni terlibat dalam mesyuarat. Tak boleh nak catat maklumat sebab banyak maklumat yang mereka tak tahu doktor. Yang tu lagi satu doktor. Saya nak tanya, ini personal saya walaupun saya pernah buat kajian tentang lesson study ni. Doktor, saya nak tanya instrumen
yang digunakan. Macam contoh tadi doktor kata pemerhatian. Jadi apakah contoh-contoh instrumen yang boleh diguna pakai bila kita nak buat pemerhatian dalam kelas selain daripada borang toolkit tu doktor? Okey. Jadi untuk makluman, bila kita kata membuat pemerhatian di dalam kelas, ini adalah satu pendekatan kajian secara kualitatif ya. Jadi bila kualitatif, dia tidak ada satu instrumen yang macam soal selidik lah. Yang itu dah lain tu jadinya. Bukan nak tengok ada ke tak ada kan. Kita nak tengok proses. Bila kualitatif ni kita nak tengok proses. Macam mana dia berlaku. Sebab tu kita buat pemerhatian. Okay. Bila kita memerhati, kita tak naklah duduk kat situ laras kita fikir apa aku nak perhati. Kan? Jadi kita kena ada panduan. Sebab tu bila kita nak tengok panduan tu pula, kita nak buat apa panduan yang kita nak buat. Sebab tu kita refer balik apa research lesson kita. Apa yang kita nak kaji sebenarnya. Apa yang kita nak fokus sebenarnya. So bergantung pada kita. Macam tadi, bila pengkaji daripada Jepun tadi nak tengok tentang mistik, of course dia dah ada pembacaan tentang artikel berkaitan dengan mistik. Sebab tu dalam kalau lihat yang saya share tadi, yang saya tunjukkan tadi dalam artikel, selepas pendahuluan dia ada satu topik yang dicerita tentang mistik. Maknanya dia dah baca dah tentang mistik. Ya. Jadi kat situ itulah yang kita perhatikan. So kita ada satu macam protokol, simple protokol apa yang kita nak perhatikan. Ya. Tapi bagusnya bila kita membuat video tu daripada awal sampai akhir, ini sebab kita ni kadang-kadang tak mahir dalam proses pemerhatian ni kan. Tak mahir nak collect data secara mendalam. Jadi kita boleh jadikan video tu sebagai satu bahan yang kita boleh lihat lagi nanti. Untuk lihat lagi supaya kita boleh dapatkan data yang lebih mantap nanti dah. Kita boleh ulang-ulang. Ya. Jadi maksud saya kat sini tidak ada satu instrumen macam soal selidik, ya, tetapi dia lebih kepada protokol apa yang hendak kita, maksud protokol itulah macam kita tahu apa benda kita nak perhatikan. Ya. Kalau contohnya sebagai kajian kita berkaitan dengan questioning, saya bagi contoh saya lah. Bila kita nak tengok questioning dalam proses PNP, kita dah belajar dah, kita dah study apa yang dia katakan questioning. So mungkin questioning pertama kita ada cara tanya soalan. Lepas tu ada wait time, ada cara jawab. Jadi benda-benda tu lah yang kita akan fokus untuk kita perhatikan lebih mendalam dan kita akan collect data dari situ. Boleh ke Dr. Mala? Boleh doktor, bagi saya jelaslah doktor sebab ramai di antara pensyarah Kolej Matrikulasi yang membuat kajian berasaskan alat kolaboratif PLC dan mereka ada convention mereka sendiri. Seminar 2 tahun sekali doktor. Sebenarnya saya nak galakkan saya nak galakkan mereka supaya dengar dengan teliti dan ikuti langkah-langkah untuk buat kajian. Okey doktor, kita sambung ya. Okey, sambung ya. Jadi saya nak teruskan saya punya bahan tadi. Dah nampak ya? Okey doktor. Okey. Okey. Ini saya nak tunjukkan satu contoh lah ya. Satu contoh kira evidence lah kiranya dialog. Dia nak apa yang nak dibincangkan kat sini ialah konsep. Bagaimana pelajar memahami konsep 3 kali 16, 16 kali 3. Ya. Jadi bila kita cari ini sebagai contohnya, kita boleh bahas benda ni, boleh bincangkan di dalam perbincangan. Ya, maknanya kat sini satu kita tengok tentang bagaimana pelajar tu kalau kita lihat dari segi yang merah T ni maknanya teacher, satu ni line ya. Maknanya teacher line 229, Sahar ni nama pelajar, yang merah-merah semua ni nama pelajar. Jadi kat sini kita boleh lihat bagaimana proses pelajar nak mengutarakan ataupun nak memahami konsep ni lah 16 kali 3, 3 kali 16 ni. Pertama saya lihat dalam dialog ni, dalam perbincangan konsep ini, guru tidak memberikan jawapan. Kalau kita tengok satu-satu ya, ni situasi yang diberikan, isu yang diberikan, soalan P1 ni. Kemudian mungkin bila cikgu nak mulakan tadi ni Sahar, dia tengok
Is it different between ni antara dua ni? Dia maknanya dia macam persoalkan balik. Kemudian cikgu dia tak mengiyakan ke apa, dia pujilah tengah soalan tu, lepas tu dia suruh fikir balik. Kemudian dari situ mungkin menggalakkan untuk Charles dia bagi respon. At least dia bagi respon, maknanya dia berada di situ dalam perbincangan itu kan. Kemudian Golara dia tanya balik apa perbezaan antara 13 kali 16, 16 kali 17. Kemudian cikgu tak mengiyakan lah. Kemudian cikgu panggil pula Parmida, apa pula idea dia, okey. Kemudian dia minta Ariana pula fikir. Kemudian Ariana nampak macam dia kata a little bit difficult to solution. Tapi apa yang difficultnya kan, namanya dia memberi motivasi untuk orang Ariana tu berfikir lagi. Kemudian panggil Hadi pula ya. Jadi akhirnya kat sini jawapan itu diberikan oleh Maral ya, oleh Maral. Maknanya Maral memberi jawapan ni bukan direct, bukanlah semasa cikgu bagi isu terus Maral tu jawab. Dia akan mungkin proses perbincangan sebelum ni yang dilakukan oleh rakan-rakan yang lain, dia berfikir dan akhir dia dapatkan jawapan. Maknanya kat sini kita boleh katakan dalam proses pembelajaran ni, proses pengajaran pembelajaran ini, pelajar-pelajar berfikir bersama-sama untuk mendapatkan jawapan. Ya. Kadang-kadang situasi ni sebab sebenarnya kajian PhD saya berkaitan dengan questioning ya. Jadi banyak sebenarnya model questioning yang saya tengoklah di dalam proses PNP kita. Antaranya cikgu tanya soalan, pelajar tak jawab, cikgu jawab. Sebab lama sangat pelajar tak respon kan, nak senang kita dah jawab. Itu perkara yang ada banyak sangat berlaku. Kemudian cikgu tanya soalan, model yang kedua, pelajar tak jawab, cikgu bagi hint, maknanya ada action. Cikgu melakukan sesuatu action lah supaya pelajar jawab. Pun ada juga keadaan itu berlaku. Ya. Ada juga model lain, cikgu tanya soalan, pelajar jawab, cikgu tanya balik soalan tu. Cikgu tanya balik apa yang dijawab oleh pelajar. Yang ini model yang dikatakan berkembang lah. Ya. Jadi dia tanya balik, dikaitkan dengan konteks, situasi yang berlaku. Yang ini berlakunya satu perkembangan pemikiran. Jadi ini adalah apa yang saya kaitkan kat sini ialah ini yang dipanggil evidence. Bukti yang boleh kita gunakan untuk perbincangan. Di dalam penulisan kita lah kalau kita nak share. Ya, kalau kita kadang-kadang kita fikir apa benda yang kita nak share di dalam perbincangan kan. Bukan saja ya, selain daripada kita cerita macam tadi dalam apa tu. Okey, saya nak sikit lagi saya nak tentang penulisan tadi ya, bagaimana dia ceritakan tentang, saya stop share sekejap. Tentang artikel tadi ya. Menarik sebab dia satu penceritaan ya, sebab dia kualitatif kan. Saya nak tengok kat sini. Ni dialog apa tu yang transcribe tadi. Dah nampak ya yang saya share ni? Nampak tak? Boleh besarkan sedikit tak sebab nampak okay. Sangat. Okey, nanti saya besarkan. Boleh tak ya? Mana persennya ni tanya. Nak besarkan sikit ya? Tak ada persen dah pula kat sini. Tak boleh lah Dr. Mala. Tak apa doktor, nanti doktor share kot. Nanti share kan. Okay. Nanti saya bagi dengan peserta. Okey, apa yang nak highlightkan kat sini, ada 3 perkara lah yang difokus kepada mistake ni. Tetapi yang saya nak tunjuk lah ya. In the lesson, the teacher says multiple times to the class ya. Maknanya ini dialog ya. Doktor, gunakan control and plus, dia boleh besar. Control and plus ya. Serentak. Okey, thank you Dr. Mala. Dah nampak ya? Nampak kan? Jelas doktor, nampak. Okey. Jadi dah nak cerita, ini apa yang dia perhatikan ya. Dia perhatikan ini ucapan guru lah. It is okay to make mistake. Ya. Jadi semasa pemerhatian in this lesson, maknanya penulis ni dia memerhatikan apa yang berlaku di dalam kelas. Jadi ni adalah petikan kata bukti lah yang diambil untuk dia bincangkan di dalam perbincangan ini. Ya.
some student dia kata subsequently some student bila dia perhatikan cikgu cakap begitu dan oleh kerana cikgu mengalukan tak apa, salah pun tak apa, tapi nampaknya ramai pelajar daripada pemerhatian dia, daripada observation dia, ramai pelajar angkat tangan tapi dia tak fikir, tak kisahlah jawapan salah ke betul ke salah. Jadi dia nampak benda ni tak sebab dia buat perbandingan, dia kajian perbandingan antara Malaysia dengan Jepun ni. Jadi dia kata culture ni tidak berlaku di Jepun nanti. Jadi maknanya apa yang kita perhatikan itulah yang kita tulis. Ya, jadi jangan risau sebab kajian lesson study adalah kajian research in classroom. Jadi ia adalah proses pemerhatian lah yang kita lihat di dalam kelas. Ya, okay. Okay, just tadi. Okay, itu yang saya nak tunjukkan. Saya balik pada sini lah. Antara contohlah evidence yang kita boleh tunjukkan di dalam, kita tuliskan di dalam lesson tadi ya. Okay, seterusnya ya, saya nak share lah tentang WAS ya, Dr. Mala. Ya. Jadi ya, kita doktor, silakan. Dah ada persatuan kata World Association of Lesson Study. Yang mana kita lihat kalau gambar-gambar ni saya ambil sendiri semasa conference tersebut lah ya, conference tersebut yang ni masa di Indonesia ya, di Indonesia, yang ni masa di Singapura Okey. Jadi sebenarnya seperti yang saya nyatakan tadi, bermula daripada 1995 telah di daripada tim Sampisa tadi bermulalah tentang lesson study ini, iaitu lesson study maksudnya kalau di dunia tu dia melihat kepada lesson, tetapi di Malaysia kita tumpu kepada PLC kerana PLC adalah maknanya satu pendekatan kolaboratif untuk professional learning community ya, dan melalui kolaboratif itulah kita study lesson kita melalui pelbagai tools ya, sama ada melalui review kritik, learning walk dan sebagainya. Maknanya kita di Malaysia ni menggunakan pelbagai cara untuk guru-guru berkolaboratif untuk membincangkan pembelajaran pelajar, untuk membincangkan kemenjadian pelajar. Sebab tu kita ada macam contohnya book club, macam mana cikgu-cikgu berkolaboratif untuk input ilmu ya dan sebagainya. Okey, seterusnya jadi hasil daripada persatuan ya, lesson study ni dibentuk pada 2006. Jadi bermulalah seminar yang conference yang pertama ya, masa tu di Hong Kong dan di Hong Kong ya, oleh institusi Hong Kong Institution of Education. Seterusnya pada 2012 di Singapura, kemudian di Sweden 2013, 2014 di Indonesia. Maknanya kan masa di Indonesia ni saya fikir bila nak pergi Malaysia kan. Rasa macam jauh sangat. 2014 masa tu kita macam kata dah ada, saya nampak dah ada penataran ataupun penyebaran lah lesson study, tapi mungkin ada di setiap zon-zon saya nampak ada. Cuma mungkin platform kita tu belum merancak lah, saya nampak belum merancak lagi. Jadi terus di Thailand keliling kita dah buat dah. Kemudian di Exeter, di Jepun 2017, 2018 di China, kemudian 2019 di Amsterdam. Masa ni saya telah membentangkan satu kertas kerja untuk membawa lesson study to the Malaysia. Alhamdulillah diterima ya. Tapi yalah 3 tahun ya barulah berlaku ya. 2012 tahun lepas, 2020 tahun lepas di San Francisco tiba-tiba kita pandemik ya, bulan 3. Jadi terus ahli jawatan kuasa melakukannya secara online. Begitu juga tahun ini dilakukan secara online ya, di Hong Kong dan Macau ya. Pada lama juga tarikh dia, iaitu pada 29 November hingga 2 Disember. 4 hari lah juga, kerana dia buat di 2 negara, dua tempat lah ya. Tapi oleh kerana dalam keadaan sekarang ni dia melakukan secara dua cara lah. Orang yang berada di sana dia buat secara face to face, tapi kita di sini kita buat secara online ya. Jadi ada 3 zon seperti tahun lepas ya. Ada 3 zon. Zon 1 Amerika, zon 2
Timur Tengah ya, Middle East, dan juga zon 3. Kita di sini ya, kita di sini. Jadi untuk pengetahuan, kita dah kurangkan ya, nampaknya dia dah kurangkan fee-nya ya, 75 USD. Untuk regular ni macam pencara, tapi kalau untuk student 50. Sangat murah Sebab first semasa saya pergi tu memang seminar ni harganya memang 1000 lebih lah. 1400. Ya, dekat Singapura, dekat Indonesia 1400. Tapi saya rasa ini peluang ya. Saya menggalakkan sangat rakan-rakan, kalau tak bentang pun tak apa, nak belajar ya. Sebab sangat murah lah kalau 50 USD international kan, international seminar ni. So kan kita belajar sesuatu daripada situ. Dan dia sambung ya, dia lanjutkan pendaftaran hingga 1 Ogos 2021 ya. Saya galakkanlah rakan-rakan untuk join untuk seminar lesson study ni di peringkat antarabangsa di Hong Kong yang akan dilaksanakan pada bulan 11-12. Jadi ini zon dia. Jadi insyaAllah saya akan salah satu daripada ahli jawatankuasa untuk zon 3 lah. Jadi akan mengatur tentang seminar ini ya. Saya ambil gambar daripada zon 3 dengan zon 2 saja ya. Ini Pat Deadly adalah Presiden WALS lah untuk sekarang ni. Sebelum tu daripada Singapura ya, Christine Lee. Okay. Jadi WALS akan diadakan di Malaysia pada 2022 ya. InsyaAllah, dan kita doakanlah semoga berjalan dengan lancar. Namun dalam keadaan sekarang ni kita tak pasti macam mana prosesnya, tapi jangan risau kamu saya harap guru-guru, pendidik buatlah lesson tu daripada sekarang. Tak kisahlah nanti macam mana mood pembentangan ataupun mood seminar, sama ada online ataupun bersemuka, yang penting kita dah sedia. Sebab nak study tentang satu lesson itu dia makan masa ya. Nak bentuk kumpulan pun makan masa, macam mana yang hendak kita lakukan kan, kumpulan yang macam mana, kemudian apa yang bentuk kita nak lakukan ya. Jadi untuk lesson ini untuk apa tu kata promotion lesson study di Malaysia tu dah ada dalam website. Jadi boleh ya layari website WALS, WALS. Di website tu adalah daripada 2007 sampailah sekarang dah ada dah. Jadi ini kita punya cadangan lah ya. Kita punya WALS 2022, September 2022. Selasa sampai Khamis, creating lesson study in sustaining a community and providing quality education. Kita punya tema dan logo WALS yang kita dah inilah untuk insyaAllah. Jadi itu saja dulu Dr. Mala, mungkin ada soalan-soalan yang boleh kita jawab lagi. Boleh doktor, biar saya tengok bahagian chat ya. Setakat ni tak ada doktor, maksudnya penjelasan doktor memang saya pun sangat jelas doktor sebenarnya memberi secara terperinci tentang langkah-langkah pelaksanaan lesson study dan bagaimanakah cara kita boleh jadikan alat kolaboratif lesson study ni kepada penyelidikan doktor. Jadi satu perkongsian yang sangat baik. Dari pihak saya doktor, ini ialah soalan yang selalu ditanya oleh guru-guru sekolah. Doktor, kalau doktor tengok artikel penyelidikan yang ditulis selalunya menjurus ke arah pra-kajian, pasca kajian, maksudnya lebih kepada kajian konvensional. Lepas tu analisisnya adalah lebih kepada gunakan analisis kuantitatif doktor, iaitu SPSS dan sebagainya. Jadi ramai di antara penyelidik yang mula baru nak berjinak dengan penyelidikan ni, mereka berasa takut untuk menulis sebarang artikel sebab pada pandangan mereka ianya memerlukan kajian yang berbentuk kuantitatif dan konvensional. Apa pandangan doktor? Ya. Okey, terima kasih soalan tu. Jadi memang kalau kita lihat mungkin dah biasa dengan keadaan data-data berbentuk soal selidik kan. Jadi macam kita ada pra and post, itu salah satu teknik di dalam kajian tindakan lah ya. Kalau kita buat kajian tindakan biasanya matlamat kita adalah untuk melihat peningkatan dengan satu intervention, dengan satu strategi yang kita lakukan. Kita ada problem, kalau kajian tindakan ni kita tengok apa problemnya.
Kemudian kita tahu apa problem, kemudian kita nak lihat macam mana kita nak menyelesaikan masalah itu. So caranya mungkin kita buatlah satu strategi yang sesuai, satu intervention yang kita berikan. Kemudian kita lihat selepas tu meningkat tak. Jadi kita tak ada masalah, itu adalah satu jenis kajian kita boleh juga bincangkan. Ya, kita tuliskan. Mungkin kita nak tahu daripada meningkat atau tidak, kita berikan ujian sebelum dan selepas, pelajar berapa orang faham sebelum dan berapa orang faham selepas. Itu satu teknik kajian, pun kajian juga boleh dikongsikan. Tapi bila kita tengok lesson study ni, boleh juga kita melihat lebih mendalam itu ialah dari segi proses pembelajaran pelajar. Apa yang pelajar perolehi daripada pembelajaran tersebut. Maknanya boleh kita lihat secara pemerhatian. Kemudian kita nak tahu lebih mendalam, mungkin kita tanya pelajar tu sendiri. Sebab bila kita nak kajian secara kata metakognitif kan, dia tu melibatkan pemikiran, dia melibatkan sesuatu yang tak nampak. Jadi mungkin kita boleh dapatkan data tu daripada temu bual, ya. Dan juga kita boleh guna data-data daripada result pelajar tu sendiri. Boleh kita analisis, maksudnya kita gunakan data itu untuk kita bincangkan dan kita lihat apakah intervensi yang sesuai dan kita kaji lagi. Ya. Kalau kita lihat PLC itu memang ada banyak tools, ya, dan kajian tindakan adalah salah satu daripada toolsnya. Saya rasa tak jadi masalah, ya. Yang penting kita kaji tentang lesson, ya. Itulah Dr. Mala, ya. Okey, doktor, lagi satu soalan, doktor. Katakan sebelum pembinaan ataupun nak bentuk kumpulan, doktor, untuk lesson study ataupun one team, apakah data atau apakah bahan-bahan yang perlu kita ada untuk melihat memang wujud masalah? Dan sebab itu kita nak gunakan alat kolaboratif PLC ni. Okey, maksudnya nak bentuk kumpulan? Sebelum tu kita kena ada sesuatu, doktor, kan? Dan sebagai bukti nak katakan memang wujud masalah, kita nak selesaikan. Macam tu. Bagi saya, kita bentuk kumpulan dulu. Bila kita bentuk kumpulan, kita dah ada kumpulan yang kata dah okey, kita sama-sama nak bekerjasama ni, nak buat learning community. Kemudian kita duduklah sama-sama dengan ahli kumpulan itu, baru kita berbincang. Bukan kita ada masalah dulu baru kita bentuk kumpulan. Tapi dalam kumpulan perbincangan kita itulah yang kita sama-sama berbincang apa yang nak kita buat. Ya. Tapi terpulanglah kalau Dr. Mala kata dah ada masalah, dah ada problem, kemudian kita panggil kawan-kawan, saya ada problem ni, nak tak share dengan saya tentang ni. Itu mungkin satu cara lah. Kalau di institusi itu boleh membentuk macam tu pun tak ada masalah bagi saya. Ya? Tapi secara umumnya learning community itulah sama-sama berbincang untuk cari apakah isu yang dihadapi di dalam konteks itu. Doktor, sini ada satu isu, bukan isu, satu benda yang saya nak share. Okey, selalunya bila kita dapat pelajar baru, contoh macam college matrikulasi, mereka akan buat ujian diagnostik. Contoh untuk bahasa Inggeris lah. Jadi yang itu ialah satu data, betul tak, doktor? Betul ya. Jadi pensyarah college matrikulasi ni dia tengok data ujian diagnostik tu, lepas tu dia pergi berjumpa dengan ketua jabatan dia, lepas tu bentuk satu tim. Kata student baru kita ni menghadapi masalah, kemungkinan dia nak buat masalah dari segi vocabulary. Lepas tu barulah mereka mula rekrut ahli-ahli lain. Maksudnya memang sedia ada panitia ke atau kumpulan bahasa Inggeris. Lepas tu mereka nak lihat adakah masalah yang sama dihadapi oleh kumpulan pelajar yang lain. Lepas tu so they form a group. Lepas tu barulah mereka mencari jalan penyelesaian. Yang itu pun boleh, doktor, kan? Boleh ya, boleh. Sebab maknanya dah ada data, dia ada data, dia gunakan data, kan? Ya. Maknanya kita salah satu tools dalam PLC ialah data analisis, kan? Jadi kita gunakan diagnostik tadi untuk kita analisis. Tapi bagi saya lebih baiklah analisis tu kata secara bersama lah dengan ahli kumpulan supaya dia lebih memahami lagi bagaimana proses tu berlaku.
Tapi tak salah. Ya, maksudnya lepas data tu mereka berkumpul dan berbincang. Apakah isu dan bagaimanakah cara penyelesaian? Sebab dalam PLC pun ada data analisis, salah satu alat kolaboratif kan doktor? Ya betul. Okay. Di sini ada satu soalan daripada Puan Kumu dari College Matrikulasi Kedah. Okey, adakah PLC fokuskan kepada inovasi dalam PDP, teknik baru ataupun memperkembangkan atau memperbaiki lesson plan yang sedia ada mengikut keperluan pelajar daripada pelbagai profesionsi? Di sini ada dua soalan doktor, saya pecahkan kepada dua. Dia kata adakah PLC fokuskan kepada inovasi atau teknik baru dalam PDP? Okey, jawapan dia tidak semestinya. Terpulang pada kita, bila kita dah ada satu mungkin dah ada isunya, kita berbincang dengan ahli tadilah sama-sama berbincang apakah yang kita nak gunakan. Tak semestinya satu yang teknik yang kata gunakan IT ke dengan macam-macam sekarang ni kan, tak semestinya. Katalah kalau di sekolah itu memang tidak ada masalah internet contohnya, mungkin dia boleh gunakan. Tapi kalau sekolah tu ada masalah dari segi internet, mungkin inovasi yang melibatkan yang ada problem internet ni tidak dapat dijalankan di sekolah tersebut. Jadi yang penting strategi yang kita nak gunakan tu memang sesuai dalam konteks kita, konteks di sekolah itu. Ya. Jadi terpulang pada ahli bagaimana dia berbincang dan menentukan apakah strategi yang sesuai. Ya. Boleh? Okay. Kalau okey, itu tentang inovasi dalam PDP doktor kan? Betul tak? Okey, soalan dia yang kedua, tapi dia tanya salah satu lah, tapi saya nak bacakan juga. Memperkembangkan atau memperbaiki lesson plan yang sedia ada mengikut keperluan pelajar daripada pelbagai profesionsi. Maksudnya dia nak baiki RPH yang tersedia ada tu, mengikut keperluan ataupun kefasihan pelajar. Yang dia ini ialah pensyarah bahasa Inggeris doktor. Yalah. Okey, mungkin kita dah ada satu lesson plan ya. Kita lesson plan yang akan kita gunakan untuk lesson ni lah. Jadi ahli komuniti kena berbincanglah tentang lesson plan yang dah sedia ada tu supaya dia boleh lihat dan boleh sama-sama membuat analisis masa pemerhatian. Jadi kena faham, ahli tu kena faham. Kalau bukan seperti contoh ya, kalau saya melihat satu lesson yang bukan kita sendiri merancang pun, bila kita nak buat pemerhatian, kita pun kena faham tentang apa yang dirancang. Ni lagi kalau kumpulan itu memang kumpulan yang sedia ada di sekolah, of course kena melihat lesson plan yang telah disediakan tu. Ya. Mungkin ahli setuju, mungkin ahli tak setuju, terpulang kepada ahli kumpulan tersebut lah. Kalau nak teruskan lesson plan yang lama, okey, mungkin dia teruskan dengan strategi yang telah dirancang oleh seorang, kemudian dilaksanakan, kemudian tengok apa yang berlaku semasa proses pembelajaran. Mungkin daripada situ kita dapat input untuk membuat satu penambahbaikan. Ya. Sekiranya semua ahli setuju. Kalau ahli tak setuju ataupun dia nak merancang satu yang lebih baik, boleh dilaksanakan. Maksudnya okey, kita buat satu yang lebih baik lah, ataupun kita tukar strategi ni mana yang sesuai untuk konteks pelajar kita. Kemudian kita lihat proses yang berlaku, apa yang kita dapat input daripada perancangan kita tadi. Ya. So bergantung kepada ahli lah, ahli kumpulan tersebut. Ya. Okey, doktor, saya harap Puan Kumu itu jawapan tu memuaskan hati Puan Kumu ya. Kalau ada apa-apa lagi boleh catatkan di bahagian chat. Doktor, salah satu isu yang selalu dibangkitkan tentang masalah pelaksanaan PLC di sekolah, yang ni guru-guru doktor, okey, ialah masalah dokumentasi. Okey, pada pandangan doktor banyak berpengalaman dan terlibat dalam semua kebanyakan aktiviti PLC di sekolah pun. Okey, dokumentasi. Perlukah dokumentasi yang kita dokumen tu tebal-tebal doktor, sebab ada satu isu sebenarnya yang dibangkitkan oleh guru-guru yang mengatakan bahawa dokumentasi PLC yang menyebabkan mereka berasa sukar untuk melaksanakan PLC di sekolah, dia kata membebankan guru-guru.
Tapi pada pandangan saya sebagai pakar rujuk untuk PLC di zon utara ni, pada pandangan saya satu muka surat pun memadai ataupun gambar-gambar. Tak payahlah kita tulis panjang panjang lebar sebenarnya. Macam mana doktor? Boleh beri penjelasan sedikit? Okey. Saya difahamkan oleh Dr. Roslan masa tu ya di BPG. Beliau telah berbincang sampai ke peringkat PPD bahawa proses dokumentasi itu telah dimudahkan semudah mungkin sehingga kalau boleh tidak membebankan guru. Namun dokumentasi itu penting ya, kerana kita nak melihat perkembangan tentang lesson study itu sendiri ya. Jadi dokumen tu kena ada, iaitu mungkin kita kena tengoklah, rujuk kepada sekolah masing-masing, rujuk kepada PPD masing-masing. Saya rasa kalau pihak PPD tidak sediakan, itu pun pastinya cikgu akan tanya macam mana nak buat. Jadi saya rasa mereka sudah sediakan satu contohlah dokumen yang mudah diikuti. Dan saya difahamkan dokumen itu telah telah disediakan semudah mungkin ya untuk guru-guru, mungkin cuma mengisikan saja. Yang baru ni Cikgu Aini pun ada sebutkan satu muka surat saja kan. Cuma saya pasti bila kita sendiri mengalami proses tu, kita yang agaknya kebanyakan guru lah bila dia dah mengalami tu, dia akan berikan apa yang dia alami tu kepada, dimasukkan dalam dokumen. Tambahan lah, kena sebagai tambahan, sebagai lampiran ya, untuk kita share tentang apa yang kita buat ya. Jadi untuk dokumen saya rasa dah diringkaskan dan dimudahkanlah kepada semua pihak supaya tidak menjadi satu bebanan. Yang penting kita buat macam mana. Sebab ini sebenarnya adalah bottom up ya, kita sendiri yang volunteer untuk merancang dan memperbaiki pengajaran kita dan kita share kepada orang atas. Okey? Boleh ya Dr. Mala? Ya ni siapa yang ni, saya jangan jadikan dia sebagai bebanan dan nanti tak buat. Tak dengar Dr. Mala? Dr. Mala mute. Dr. Mala mute, tak dengar. Okey, sorry. Doktor, sebenarnya yang dapatan kajian Dr. Roslan tu kami tengok. Sebab kami JUPLC kan. Jadi kami pun terkejutlah tengok mereka buat macam tesis doktor, tebal-tebal sebenarnya. Saya pun terkejut sebab tak pernah lah suruh orang buat dokumentasi macam tu. Okey, jadi penjelasan doktor tu maksudnya hasil dapatan tu doktor pun dah tengok kan. Kan? Tebal sangat ya. Memang bebankan guru lah. Saya tak tahu sekolah mana atau daerah mana yang buat macam tu. Tetapi doktor dah clarify dah, katakan dokumentasi itu tidak perlulah panjang lebar dengan banyak gambar menyusahkan guru-guru. Satu muka surat pun memadai supaya kita tengok apa yang sepatutnya ada dalam tu memang dah ada dah. Doktor, betul tak? Okey, doktor, sebenarnya kita ada 2 minit lagi ya doktor. Sebelum penghujung webinar ni, saya ingat lagi doktor kata nak buat perkongsian 1 jam, tetapi dah 2 jam doktor sebenarnya. Doktor, bolehkah sebelum kita akhiri webinar ni, doktor buat rumusan keseluruhan tentang konten yang kita share kepada peserta-peserta doktor? Okey, saya mengucapkan terima kasihlah kepada terutamanya Dr. Mala dan tim, dan saya harap dengan perkongsian ini kita dapat menyemarakkan lagi ya, merasakan satu pembelajaran ini satu yang menyeronokkan kerana kita kongsikan tentang pelajar kita ya. Walaupun pelajar kita tu kita jangan nak capai yang berjaya saja, tak mungkin lah ya. Mungkin ada masalahnya. Tapi dengan perkongsian yang berlaku semasa kita membuat pemerhatian itu adalah satu yang menyeronokkan ya. Jadi untuk mencapai itu maka perlulah kita bekerjasama dengan rakan-rakan ya. Kita mula berlapang dada ya. Saya bukan cikgu juga, saya semua pendidik. Sebab saya pun sedang menggalakkan untuk proses lesson study di peringkat universiti. Maknanya kita kongsilah pengajaran kita dengan rakan-rakan lain, kita berubah fikiran daripada kelas tertutup kepada kelas terbuka. Marilah join kelas kita untuk kita sama-sama memperbaiki
yang input yang kita dapat ialah pelajar kita, ya, untuk memperbaiki pelajar kita secara tak langsung dapat memperbaiki pengajaran kita juga. Ya. Itulah mungkin perkongsian yang untuk saya kongsikan di sini. Terima kasih doktor. Sebenarnya 2 jam ni berjalan sangat cepat sebenarnya doktor bagi saya lah, sebab khusyuk sangat dengar penjelasan doktor tentang PLC dan penyelidikan. Jadi saya bagi pihak Jawatankuasa PLC, IPG Kesah dan Jabatan Kecemerlangan Akademik ingin mengucapkan ribuan terima kasih doktor kerana sudi meluangkan 2 jam bersama kami untuk membuat perkongsian yang sangat berfaedah kepada warga pendidik. Bagi peserta-peserta, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kerana berjaya menyertai sesi webinar ini dengan selama 2 jam ya. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang dan dengan ini saya tamatkan sesi webinar. Kita jumpa lagi minggu depan untuk perkongsian untuk PLC juga, iaitu peer coaching. Terima kasih Dr. Zanatun. Ya. Okey, sama-sama Dr. Mala. Okey, kita jumpa lagi. Saya bahan tu saya beri pada Dr. Mala ya, nanti Dr. Boleh, Mala doktor. boleh kongsikan. Boleh doktor. Terima kasih doktor. Thank you very much. Okey, welcome. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat petang. Saya email ya kepada Dr. Mala. Boleh doktor, ataupun WhatsApp pun boleh. Dalam WhatsApp pun boleh ya. Doktor ada email saya kan? Sekejap ya. Kalau tak nanti saya share. Saya share sekarang doktor. Doktor boleh hantar. Dia kena buat sekarang supaya terus dapat. Saya pun sama doktor, kalau tak saya lupa. Sekarang sebenarnya kami ada bengkel dengan IPGM doktor. Saya dalam 2 aplikasi. Oh ya. Sebab tu. Petang ni pun? Tak, dari pagi tadi. PLC pagi. doktor. Saya kat doktor tahu, Dr. Hasna pun ada kat situ. Dengan Dr. Hasna. Dengan Dr. Hasna. Sebenarnya perkongsian seperti ini sangat baik doktor untuk persediaan WALS tahun depan. Kita kena war-warkan. DRM Mala ya? Ya. M2 ya? Ya doktor. Dah ada lah. Ada ya.